Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua belia-belia di luar sana yang dah join sesi webinar kita pada pagi ini. Seperti yang kita tahu, wabak pandemik COVID-19 ni telah mengubah norma baru dalam dunia kita. So banyak program-program di KBS dan saya pasti program-program di kementerian lain ataupun agensi luar pun kita dah berubah daripada program berbentuk fizikal ke arah program berbentuk secara virtual lah ataupun secara atas talian. Dan sesi webinar Jom Cipta Kerja kita pada pagi ni pun berbentuk secara atas talian menggunakan platform Zoom. So saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada belia-belia di luar sana. So untuk makluman, Cik Syed sendiri dah 63 orang belia dah join kita untuk sesi webinar kita pada pagi ni. So alhamdulillah saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang dah sertai webinar kita pada pagi ni. InsyaAllah untuk makluman belia-belia di luar sana juga, webinar Jom Cipta Kerja ini merupakan siri yang kelima. So sebelum ni kita dah kita dah buat 4 siri terdahulu lah. So siri yang pertama kita bersama pakar bunga negara, sesi yang kedua kita bersama dengan butcher, sesi yang ketiga kita bersama dengan makeup artist, dan sesi yang baru-baru ini 2 minggu lepas kita bersama dengan pegawai daripada Perbadanan Nasional Berhad ataupun PNS. So sesi kita yang terbaru kita ada cerita pasal ruang dan peluang belia dalam perniagaan franchise. So insyaAllah pada pagi ini Cik Syed sebagai speaker kita akan menceritakan ruang dan peluang belia untuk sertai bidang permotoran. So seperti kita tahu bidang permotoran ni amatlah luas. And then kalau stigma masyarakat bidang pemotoran ni yang kita boleh tahu banyak nak join jadi mak rempit dah. So tak semestinya awak tahu pasal motor, minat pasal motor jadi mak rempit. Tak semestinya. So bidang pemotoran ni kita boleh ubah stigma masyarakat daripada negatif itu kepada positif. Kita ambil contoh Cik Syed sendiri, beliau dah berpengalaman dalam bidang pemotoran ni lebih daripada 18 tahun ya. So kalau kita tengok resume dia, memang saya pun impress lah daripada Capri, Moto2, CEV Asia. So memang pengalaman beliau teramatlah luas dan beliau antara orang yang berhak lah untuk bercakap pada pagi ini sebab memang kalau kita tengok resume dia, insyaAllah nanti Cik Syed sendiri akan ceritakanlah sendiri pengalaman dia. Tuan-tuan dan puan-puan boleh nilai sendirilah. So untuk makluman, Cik Syed Ahmad Nizam Syed Ahmad merupakan motorsport instructor 2 wheel. Cik Syed sendiri macam saya cakap tadi berpengalaman lebih daripada 18 tahun dalam dunia pemotoran termasuklah Moto2, CEV Asia Road Racing, Malaysia Superbike Championship dan juga Malaysian Cup Prix. So seperti yang kita tahu tadi, so Cik Syed ini memang dah lama dah dalam dunia pemotoran dan saya harap belia-belia di luar sana kalau ada persoalan, pertanyaan boleh menggunakan fungsi raise hand di ruangan kanan Zoom dan saya akan berikan peluang untuk tuan-tuan dan puan-puan bercakap lah. Tapi untuk sesi pertama ini kita biar speaker kita bercakap dululah. So habis je Cik Syed punya sesi, insyaAllah kita akan bukakan ruang untuk sesi Q&A. So untuk tuan-tuan dan puan-puan yang kalau rasa malu nak bercakap pun tak apa, boleh tuan-tuan dan puan-puan boleh menggunakan fungsi raise hand dan saya akan bacakan soalan tuan-tuan dan puan-puan lah untuk Cik Syed bercakap. Ataupun tuan-tuan dan puan-puan juga boleh menggunakan fungsi Q&A di ruangan bawah Zoom, di ruangan bawah kiri ni, dia tak ada lagi sangat kiri ke tengah sikit ni. So boleh menggunakan fungsi Q&A ataupun fungsi di ruangan komen ataupun tuan-tuan dan puan-puan boleh menggunakan fungsi raise hand dan saya akan berikan peluang untuk tuan-tuan dan puan bercakap lah. So insyaAllah kalau tidak ada apa-apa lagi pertanyaan, tidak apa-apa lagi, kita akan mulakan sesi webinar kita pagi ni lah. So Cik Syed, over to you. Saya akan buka slide lah. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baiklah. Sebelum saya mulakanlah sesi ataupun penerangan, sedikit penjelasan ataupun saya berkongsi sedikit pengalaman saya. Tak ada lah. Kalau nak kata hebat, ada ramai lagi hebat lagi sebenarnya kat luar sana Cik Faiz. Sebab saya cuma, alhamdulillah saya diberikan Allah Subhanahu Wa Taala sedikit pengalaman saya, jadi bolehlah saya berkongsi sedikit pengalaman dan juga sedikit pendapat saya berkaitan dengan kerjaya di dalam perlombaan ini sebenarnya. Okey, kalau nak diikutkan sebenarnya apa yang Cik Faiz cakap tadi ada benar sama sekali, iaitu
stigma orang Malaysia lah, kita tak payah panggil ke Asia Tenggara ataupun Asia. Stigma di Malaysia ni sebenarnya bila sebut saja tentang perlombaan adalah mak rempit. Bila sebut saja adalah perlombaan adalah mak rempit. Tapi sebenarnya benda tu kita nak tukar benda tu kepada arah yang lebih baik sebenarnya. Sebab banyak sebenarnya peluang dan ruang untuk belia-belia di luar sana untuk lebih tahu bagaimana untuk mendapatkan hasil ataupun mendapatkan orang kata pendapatan daripada perlombaan ini sebenarnya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Jabatan Belia Sukan Negara, bahagian pemenangan belia, dan juga terima kasih juga kepada yang hadir pada sesi bersama dengan untuk bagi sesi sukan pemotoran, terutamanya kepada bidang sukan pemotoran untuk motosikal. Okey, saya nak kata tak tahu pasal kereta tu taklah, tapi saya bukan expert lah saya bukan subject matter expert untuk kereta punya, tapi saya boleh berceritakan apa yang ada kerja-kerja yang ada di dalam sukan pemotoran itu sebenarnya. Okey. Jadi apa yang kita kongsikan ini, apa yang saya kongsikan ini tak semestinya 100%-nya ianya adalah orang kata apa, datang daripada saya, tapi datang daripada rakan-rakan saya juga yang bersama dengan saya, bersama apa yang saya telah lalui bersama dengan pasukan-pasukan sebelum ni. Okey, boleh next, Cik, please. Okey, ini salah serba sedikit tentang saya lah. Okey, sekarang ini saya bertugas ataupun saya bekerja di Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara Cembong sebagai pengajar Jabatan Teknologi Otomotif, dan saya baru saja terlibat, saya baru 2 tahun berada di Akademi Cembong dan sudah berkhidmat, sudah mengajar di dalam bidang mekanikal dan juga otomotif lebih kurang 13 tahun. Dan saya juga terlibat di dalam persatuan ataupun NGO sebagai Exco Persatuan Sukan Bermotor Wilayah Kuala Lumpur, ataupun kita panggil Malaysia Motorcycle Racer Association, yang dipengerusikan dan presidennya adalah Encik Syahrul Yuzi Ahmad Zaini. Dan alhamdulillah saya bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberikan saya sedikit pengalaman dalam sukan pemotoran ini yang untuk saya kongsikan sebenarnya kepada belia-belia di luar sana dan juga rakan-rakan yang berada di luar sana. Okey, bila kita nak sebut pasal sukan pemotoran, sebenarnya sukan pemotoran dekat Malaysia ni lebih daripada 25 tahun sebenarnya. Ramai yang sebenarnya yang mungkin terlepas pandang yang sukan pemotoran, especially terutama sukan pemotoran motosikal ini telah berada di dalam negara kita lebih daripada 25 tahun. Okey, bermula dengan perlumbaan Capri sampailah sehinggalah ke kejohanan motosikal dunia. Dan pasukan pertama negara yang bertanding, ini pasukan pertama bukan pelumba yang pertama. Pasukan yang pertama bertanding adalah pasukan Petronas Sprinter TVK yang dibawakan oleh mendiang Tong Wing Cat. Tong Wing Cat ataupun TVK itu dia punya short form lah. Dan pelumba ketika itu adalah pelumba MotoGP pertama negara, iaitu Syahrul Yuzi Ahmad Zaini. Okay. Alright, jadi saya sebenarnya tak berapa tak boleh nak formal sangat sebenarnya, tapi kita boleh kongsi supaya kita kongsikan apa yang sepatutnya belia-belia di luar sana yang boleh tahulah berkaitan dengan sukan pemotoran yang ada dekat Malaysia ni. Jadi perkembangan industri sukan ni, kita di dalam negara ini, saya tak letakkan dia sebagai industri sukan disebabkan kita belum menyeluruh lagi berkaitan dengan sukan pemotoran. Sebab kita cuma tahu yang sukan pemotoran nak jadi pelumba, nak jadi pelumba ataupun driver untuk kereta dan motor. Tapi sebenarnya ada banyak lagi peluang-peluang pekerjaan, peluang-peluang yang disediakan oleh di sebalik tabir sukan pemotoran ni. Okey, contoh, saya ambil contoh syarikat-syarikat ataupun pengeluar-pengeluar motosikal di negara kita sebenarnya banyak sebenarnya.
yang terlibat di dalam sukan permotoran, contohnya seperti Holiang, Yamaha, Bonshu, Honda, dan yang terbaru sebelum ni Suzuki telah menamatkan perkhidmatannya di Malaysia, tetapi telah comeback dan telah berada di Malaysia semula. And then seperti Modena, KTM, Nazar Bikes, M-Force, yang terbaru yang paling bukan the latest lah, tapi sebenarnya yang syarikat yang berada di Malaysia iaitu yang telah melabur di Malaysia iaitu M-Force bagi pengeluar motosikal untuk Benelli, untuk SYM. Okey, jadi mereka juga turut terlibat, tak silap saya untuk tahun ini beliau turut terlibat dalam sukan pemotoran untuk tahun ini. Jadi sebenarnya banyak peluang pekerjaan yang ada di dalam sukan pemotoran yang mungkin belia-belia tak nampak. Yang belia tahu mungkin ataupun orang dewasa ni mungkin tahu hanya mekanik saja. Tapi sebenarnya pecahannya terlalu banyak. Okey. Okay, next. Okey. Untuk yang pertama, sebenarnya tuner, kita panggil tuner. Sebenarnya pekerjaan ini ianya telah lama berada di negara Asia, terutamanya di Jepun, Korea dan juga China. Tetapi di negara kita ianya masih baru. Okey, ianya mungkin masih baru dalam lebih kurang dalam 10 ataupun 5 tahun yang kebelakangan inilah. Jadi untuk jentera ataupun motosikal yang berkuasa besar sudah semestinya banyak menggunakan sistem ataupun tuner ini, sebabkan negara kita baru lagi menggunakan sistem injection ataupun fuel injection bagi kategori moped ataupun motosikal kapcai. Sebelum ni almost semua menggunakan CDI. Okey, CDI iaitu capacitor discharge ignition. Itu bagi dia punya air yang full lah. Okey, untuk yang mungkin baru tahu yang berkaitan dengan ECU ini ataupun kita panggil ECU. ECU ini adalah engine management system. Okay, ataupun kita panggil dia engine control unit, itu nama maksud dia ECU, engine control unit. Jadi pekerjaan sebagai engine tuner ni di Malaysia ni dia ada tapi tak ramai. Okay. Dan untuk pengetahuan, engine tuner ni dia bukannya seorang mekanik sebenarnya. Okay, sebabkan dianya memang 100% menggunakan laptop ataupun komputer. Okay, 100%. Jadi engine tuner ni di Malaysia ada tapi tak ramai. Okay, dari segi apa yang saya dapati dan saya nampak di negara kita, mostly engine tuner ni kebanyakan ni semua datang daripada mekanik. Sedangkan pekerjaan ini adalah bukannya datang sebagai seorang mekanik. Okey, jadi kepada yang belia yang luar kat sana yang bagi saya yang pandai main game di komputer ataupun di handset, yang mengambil sijil ataupun diploma ataupun degree yang berkaitan dengan komputer atau software, kalau kata untuk belajar ataupun mengetahui tentang bagaimana menjadi seorang engine tuner, saya rasa ia sangat mudah. Sangat mudah kepada yang pelajar-pelajar ataupun siapa-siapa di luar sana yang pandai main game, especially lah yang banyak bersama dengan laptop, yang banyak bersama dengan komputer, software, game apa semua. Bila untuk menjadi sebagai seorang engine tuner, bagi saya ia agak mudah sebab ia banyak menggunakan software. So tak semestinya mekanik lah jadi engine tuner ni kan? Saya tak. Sebab engine tuner ni dia tak pegang tool. Sebenarnya dia tak pegang tool langsung sebenarnya. Engine tuner ni dia hanya lebih kepada, dia adalah sebuah alat elektronik ataupun komponen elektronik untuk mengendalikan semua komponen fuel injection pada motosikal ataupun jentera. Jadi sebagai seorang engine tuner ni dia tak pegang langsung pun spana tu. Okey, memang pakaian dia bersih apa semua. Kalau senang ceritanya apa yang kita tahu adalah motosikal yang kita nak kita panggil dalam bahasa Malaysia dia talaan, menala, ataupun dalam bahasa orang putih dia, dalam bahasa Inggeris dia adalah tune. Okay, kita tune motor kita supaya dia punya AFR, bacaan dia untuk air fuel ratio dia lebih cantik antara angin dan juga minyak. Okey, angin dan minyak tu ya supaya jadi lebih baik. Jadi sebagai engine tuner di dalam sukan pemotoran ianya sangat-sangat penting sebab banyak elemen-elemen yang penting terhadap engine tuner ni. Sebab tu saya sebutkan yang first kali adalah berkaitan dengan engine tuner. Okey, jadi sebenarnya ramai yang
di luar sana yang mungkin tak berapa nampak bagaimana sesuatu yang macam susah. Sebenarnya bagi saya, pendapat saya kepada belia ataupun yang berada di luar sana, kalau mahir dia mahir ataupun ia tahu berkaitan dengan komputer ataupun software, insya-Allah beliau boleh menjadi seorang tuner. Sebab apa saya kata engine tuner ni? Sebab dia dekat rumah pun boleh buat. Okey, kalau kata ada ECU ataupun engine control unit tu yang orang kata apa, tidak memerlukan mesin dyno. Sekarang ni ada yang pakai plug and play, yang ada di orang kata apa, menggunakan bluetooth apa semua. Jadi beliau pun boleh membuat kerja-kerja itu di rumah. Okey, sebab sebagai seorang engine tuner pun beliau boleh buat kerja di sini, tapi motosikal boleh berada di bengkel. Dia pun boleh buat secara online. Okey, jadi sebab tu ramai yang mungkin, sebab ini teknologi yang mungkin baru di Malaysia tapi sebenarnya dah lama. Okey, mungkin ada yang baru nampak, tapi bagi kami di dalam komuniti ini perkara ini telah lama, tapi baru lagi ianya di negara kita dalam 10 ke 5 tahun sekarang inilah. Okey, jadi saya harapkan mungkin belia di luar sana, kalau yang berminat mungkin boleh search, okey, search di tak silap saya di sosial media, di Facebook, di Instagram, bengkel-bengkel ataupun workshop, pusat-pusat servis yang menjalankan yang ada mesin dyno tu, mungkin beliau boleh ada yang membuka untuk macam mana nak belajar sebagai seorang tuner. Sebab bagi saya untuk mempelajari ataupun untuk mengetahui berkaitan dengan bidang ini ataupun sebagai seorang tuner ini, ia tidaklah mengambil masa yang lama jika ianya datang daripada seorang yang mungkin ada pengalaman, ada kemahiran berkaitan dengan software dan juga komputer. Okey, sebab engine tuner ni memang sangat-sangat tak ramai di Malaysia. Ada tapi tak ramai. Dia ada tapi tak ramai. Okey, seperti yang kita lihat di gambar ini, yang anda lihat di sekarang ini, iaitu seorang engine tuner, dia mengambil data daripada engine control unit tadi untuk diorganisekan. Okey, untuk diorganisekan supaya power ataupun orang kata apa, komponen yang ada di dalam itu berjalan dengan baik. Okey, alright. Jadi sama juga yang berada di sini, yang gambar sebelah kanan yang pakai baju biru tadi pun, beliau mengambil data selepas saja motosikal tersebut menjalani latihan ataupun perlombaan apa semua, dia mengambil data itu untuk diperhalusi supaya ianya mengikut sistem ataupun mengikut kehendak pasukan itu. Okey, jadi mungkin kat luar sana, bila kat luar sana mungkin berminat untuk jadi engine tuner, mungkin boleh search selepas ini. Okey, mungkin boleh tak silap saya mungkin ada beberapa institusi yang di luar sana yang mengadakan kursus-kursus sebagai seorang tuner. Okey, insya-Allah. Sebab tak silap saya benda ni pun boleh Google, boleh YouTube, dan mungkin benda ni sebab bukan dalam bidang sukan pemotoran saja, tapi sebenarnya sebagai seorang engine tuner, kalau di luar sana, untuk saya bagi tahu tentang dia punya harga bagi sebuah motosikal, moped ataupun kapcai, sebuah motor yang ingin membuat penalaan ataupun tuning, tuning motosikal anda untuk menjadikan dia lebih bagus dan lebih baik di atas jalan raya, bukan yang setakat laju, sebenarnya bukan, dia sebenarnya stigma orang tu bukan untuk laju, tapi sebenarnya untuk kebaikan. Kalau kata untuk kebaikan dia boleh tuning motosikal dia supaya ianya lebih bagus, lebih baik. Kalau saya nak terangkan memang sangat banyak, tapi saya cuma bagi tahu dia punya point-point dia saja. Jadi sebuah motosikal, moped ataupun kapcai yang kita biasa panggil, bahasa industri dia adalah moped. Bahasa untuk ini, sebuah motosikal kapcai untuk mendapatkan khidmat tuner, bukan menukar ECU, tak tukar ECU pun. Ini just tuning je. Okey, dia boleh berpekali run di atas mesin dyno itu. Harga yang dibayar adalah sebanyak RM200. 150 hingga RM200. Okey, itu untuk motosikal kapcai. Untuk motosikal yang berkuasa besar, berkuasa lebih besar, rate harga dia RM500 hingga RM1,200 untuk sebuah motosikal. Jadi boleh bayangkan, itu bukan dalam sektor industri untuk sukan pemotoran, tapi untuk sektor yang berada di luar, boleh mendapat ganjaran yang lebih banyak ataupun lebih mudah untuk mendapatkan orang kata apa,
rezeki ataupun pendapatan dekat situ. Sebagai seorang tuner di sukan pemotoran, ianya memerlukan kemahiran yang tinggilah, kemahiran yang sangat tinggi. Dan gaji mereka ni pun saya berani katakanlah, saya tak kata yang ke semua pasukan, tapi saya berani katakan gaji mereka untuk kerja separuh masa sebab di negara kita ni tak banyak pasukan profesional sebenarnya. Yang ada tapi tak berapa banyaklah yang menggunakan mekanik itu kerja sepenuh masa, dan kebanyakannya semua separuh masa. Bila separuh masa, gaji dia adalah by event, by race. Maksudnya 3 hari perlombaan, contoh Jumaat, Sabtu, Ahad, gaji dia boleh dapat lebih kurang RM1,500 hingga ke RM2,000 untuk 3 hari. Okey, mungkin yang kat luar sana mungkin right, dah nampak dah Mamat ni pegang laptop and then buat data apa semua. Jadi dia ni memerlukan kemahiran yang tinggi di dalam sukan pemotoran. Beliau memainkan kemahiran yang sangat tinggi sebab untuk mendapatkan tuning yang baik, sebab bukan setakat tuner ni bukan setakat untuk enjin saja, tapi juga termasuk juga dengan suspension. Mendapatkan data daripada motosikal. Okey, ya kita terus next. Okey, yang kedua adalah berkaitan dengan composite bodyworks. Okey, composite bodywork. Di negara kita, sebab apa yang saya katakan tadi bukan industri, bukan nak kata bukan industri, tapi kita baru nak bergerak kepada industri sukan yang lebih besar. Jadi untuk sebagai composite bodywork di negara kita, perlumbaan yang berada di Malaysia, saya ambil contoh seperti Malaysian Superbike Championship, seperti Malaysian Cup Prix. Di Malaysian Cup Prix kita ada lebih 15 pasukan. Untuk di Malaysian Superbike Championship kita ada lebih kurang 10 ke atas pasukan yang menyertai event ini, yang dalam setahun ada lebih kurang 10 hingga 15 perlumbaan ataupun 15 hingga ke 20 perlumbaan setahun. Bermakna setiap bulan tu ada perlumbaan, dan setiap perlumbaan tu jugalah yang memerlukan tenaga kerja. Okey, dan untuk makluman semua, di negara kita selain daripada untuk yang berkuasa perlumbaan yang contoh macam Capri dan juga Malaysia Superbike tadi, di negara kita tidak menggunakan motosikal racing. Maksud saya adalah motosikal prototype khas untuk racing. Kita menggunakan motosikal yang kita pergi pasar, yang pergi beli ayam ke, pergi apa semua, kita buat motosikal itu menjadi motosikal racing. Sebab tu kerja-kerja dia banyak. Okey, sebab tu ianya dalam satu bidang yang khusus, iaitu composite bodywork ni termasuk dengan chassis dan juga fairing, belly pan apa semua tu. Jadi untuk sebuah kerja-kerja yang saya nak bagi tahu ni tentang composite bodywork ni pun, ia ada tetapi mungkin tak khusus. Okey, tak khusus. Dia ada tapi tak khusus. Contohnya seperti di gambar sebelah kiri kita, seorang mekanik, dia tengah mengubah suai dia punya fairing bawah dia. Sebenarnya dia tengah mengubah dia punya fairing. Jadi untuk membuat fairing ini, dia memerlukan kemahiran berkaitan dengan bagaimana untuk mereka bentuk mold ataupun acuan berkaitan dengan composite bodyworks tadi tu. Jadi sebenarnya macam saya cakap tadi, benda ini pun ramai yang mungkin terlepas pandang. Okey, ianya juga adalah satu pekerjaan yang boleh dikongsi sebenarnya. Okey, yang boleh dimaklumkan kepada anda, yang ianya adalah satu pekerjaan yang bukan nak kata mudah, tetapi boleh dipelajari di rumah. Okey, boleh dipelajari di rumah dan boleh di rumah jika ianya tidak mengganggu jiran-jiran. Okey, sebab dia berkaitan dengan habuk apa semua. Jadi untuk bidang ini, composite bodywork ini seperti fairing, sebuah motosikal memerlukan lebih kurang 5 set untuk dia punya fairing ataupun cover set lah. Okey, sebab sebuah motosikal dia takkan ada satu je. Okey, sebab kadang-kadang ada yang jatuh, ada yang pecah apa semua, jadi perlu ganti. Jadi sebuah motosikal perlukan lebih kurang 3 hingga 5 set. Jadi bayangkan kalau lebih kurang ada 15 ke 20 pasukan, satu pasukan ada 3 jentera. Bayangkan berapa banyak jentera yang ada di sini yang boleh anda boleh supply, anda boleh buat, anda boleh jual anda punya
fairing tadi ni kepada pasukan-pasukan. Okey, ianya ada tapi tak ramai. Tak yang orang kata apa, tak penuh. Dia tak spesifik khas untuk perlumbaan saja. Alright. Jadi kalau di ILKBS, Institut Latihan Kemahiran Belia dan Sukan, kita ada menyediakan khusus berkaitan dengan pengetuk panel dan semburan cat. Jadi mungkin anda boleh search bagi belia-belia ataupun yang berada di luar sana, mungkin boleh nampak lepas ini untuk buat reka bentuk itu. Ianya diperbuat daripada fiber. Ada yang buat daripada fiber tu sangat mahal. Okey, bukan mahal, maksudnya fiber tu ada tapi yang menggunakan carbon fiber tu yang mahal. Okey, jadi yang nak buat reka bentuk ni, kita kat Malaysia ni almost kita pakai fiber saja sebab carbon fiber tu ianya lebih mahal dia. Kalau kita nak buat tu lebih mahal daripada kita nak servis motosikal tu nanti. Jadi di Malaysia kita lebih kurang kita banyakkan pakai fiber. Okey, ada pekerjaan ini ada tapi tak ramai. Sebenarnya benda yang boleh datangkan keuntungan ataupun boleh datangkan benda tu dengan orang kata apa? Menambahkan atau merancakkan lagi industri itu supaya pasukan-pasukan ini ataupun penggiat-penggiat industri sukan pemotoran ini ada peluang ada pilihan lain. Dia ada tapi ada pilihan lain untuk mendapatkan fairing ini atau apa ini. Okey, di sebelah kanan ni pula adalah berkaitan dengan casis. Sebab untuk setiap motosikal yang bertanding ataupun jentera yang bertanding, macam saya bagi tahu tadi, perlumbaan di negara kita seperti Asia Road Racing Championship, Malaysian Superbike Championship dan juga Malaysian Cup Prix, kita menggunakan jentera yang berada di atas jalan raya. Okey, kita menggunakan jentera di atas jalan raya. Jadi semua peralatan keselamatan seperti side mirror ataupun benda-benda yang tidak berkaitan dalam perlombaan ditanggalkan ataupun dibuang. Jadi kita memerlukan kemahiran para welder di luar sana. Mungkin boleh tengok dekat sini, belajar macam mana untuk menjadikan sebuah jentera yang kita ataupun motosikal yang kita guna bawa pergi pasar tu untuk jadikan dia sebagai sebuah jentera motosikal. Okey, dan sebentar lagi saya akan masuk berkaitan dengan enjin pula. Sekarang ni saya cerita pasal body dan juga kapasitas, dan saya akan beritahu bagaimana pula boleh mendapatkan duit walaupun anda tidak menyertai perlombaan. Okey, alright. Next, Cik Faiz. Okey, ini engine technician. Mostly kebanyakan engine technician sebelum ini, macam saya kata, teknologi di negara kita makin lama makin meningkat, makin lama makin maju, makin hebat. Teknologi kita makin hebat. Seperti yang anda lihat, mekanik yang memakai baju hijau ni, okey, dia tengah dial, dia tengah mendial camshaft di dalam enjin tersebut. Dan ianya perlulah mempunyai kemahiran yang sangat tinggi lah untuk mendapatkan orang kata apa, mendapat setting atau setup enjin yang baik. Okey, untuk mendapatkan setup enjin terbaik, beliau perlulah mempunyai asas pemasangan dan asas untuk assembly enjin tersebut. Okey, saya ambil contoh. Sebelum ini mungkin ada yang tahu, ada yang mungkin tak berapa ni. Bayangkan untuk kerja-kerja mekanik yang kita tengok dekat kedai Aseng ke kedai mana-mana ke apa ke, alright. Jadi mungkin ramai yang tak tahu yang ini kemahiran yang diperlukan untuk dalam bidang sukan pemotoran, iaitu untuk dial cam supaya camshaft tu berfungsi dengan baik. Okey, berfungsi dengan baik. Jadi ianya tidak melanggar antara sama lain dalam komponen sistem enjin. Okey, sampaikan untuk buat dial cam ni, dial cam ni dia dah ada dia punya software. Bagaimana nak dial berkaitan dengan camshaft tadi. Dia dah ada software di dalam handset, dah boleh dapat dah. Okey, bayangkan betapa majunya teknologi dulu dengan teknologi sekarang. Okey, jadi untuk menjadi seorang mekanik ataupun engine technician ini, okey, memasang komponen-komponen seperti yang anda nampak, iaitu dia mekanik yang di sebelah kiri yang memakai baju kelabu ini, dia tengah untuk memasang gearbox di dalam enjin untuk motosikal moped, yang ini untuk motosikal moped juga. Jadi untuk pengetahuan, perlombaan di negara kita, Malaysia Cup Prix ini memang ada setiap tahun. Bila ada setiap tahun, jadi perlulah ada orang kata apa, mekanik-mekanik yang mahir untuk bidang enjin ini. Jadi apa yang
anda perlu tahu adalah jika anda teringin ataupun jika belia-belia di luar sana nak nampak berkaitan dengan bagaimana nak jadi seorang engine technician di dalam sukan pemutaran ini, anda perlu ada asas. Okey, ada asas. Jadi disebabkan itu ni dah macam ni kau politiknya ni Okey, disebabkan itu kerajaan menyediakan pelbagai kursus kemahiran berkaitan dengan untuk asas belajar bagaimana untuk memasang. Ini belum setting dan setup lagi. Bagaimana untuk memasang komponen-komponen enjin. Jadi sebab itulah belia di luar sana mungkin boleh nampak selepas ini bagaimana untuk jadi seorang mekanik racing. Inilah dia, engine technician. Perlu ada asas. Okey, asas itu yang akan membawa anda ke dalam industri sukan pemotoran. Sebab jika tiada asas, memang confirm anda tak akan boleh buat. Okey, jadi berbeza dengan engine tuning tadi, ini engine technician, ianya lebih kepada pemasangan, setting and setup untuk engine yang untuk untuk perlombaan. Untuk motosikal di Malaysia, saya banyak cerita pasal di Malaysia sebab di Malaysia ini dah banyak event sebenarnya, dah banyak kejohanan sebenarnya. Mungkin ada 2-3 kejohanan yang mungkin boleh menjadikan pendapatan. Contoh anda tidak mahu terlibat dalam perlombaan. Anda ada niat untuk mendapatkan pendapatan dari segi perlombaan. Okey, iaitu anda boleh sediakan sebuah jentera, anda boleh buat di mana-mana saja, di rumah pun boleh, tapi di rumah tak kena pelangkung dengan jiran-jiran sebab bunyi bising. Okey, jadi mungkin sesuai dia adalah buat di bengkel-bengkel lah. Buat di bengkel-bengkel. Jadi kalau kata anda tidak ada tidak terlibat dalam perlombaan sekalipun, anda boleh menyewa sebenarnya. Anda boleh sewakan jentera perlombaan anda itu kepada yang berminat. Bukan setakat event saja sebenarnya, tapi adalah contoh, saya ambil contoh seperti Sepang International Circuit menganjurkan track day. Okey, menganjurkan track day. Orang kata apa? Peluang ni tak banyak. Sebenarnya peluang tu banyak. Mungkin ada yang kurang nampak. Jadi saya nak bagi bagi berkongsi sikit supaya anda boleh nampak apa peluang ni sebenarnya. Jadi yang pertama dia sebut boleh menyewakan jentera anda. Okey, kepada di luar sana mungkin boleh buat marketing sikit. Okey, saya ada menyediakan sebuah jentera racing yang saya buat sendiri untuk di luar sana. Itu boleh dapat duit. Walaupun anda tidak pergi bersama dengan pasukan atau sebaliknya. Itu yang pertama. Yang kedua, anda juga sebagai seorang mekanik racing tidak semestinya anda akan bekerja untuk untuk event saja. Tapi macam saya kata tadi, track day itu iaitu orang panggil apa? Track day lah. Sedang kita yang bahasa yang mudah faham adalah track day. Jadi track day ni anda juga boleh menawarkan perkhidmatan anda sebagai seorang mekanik racing untuk menjaga motosikal yang pelumba ingin ataupun siapa-siapa yang menyertai track day itu boleh menyediakan perkhidmatan atau tawarkan perkhidmatan sebagai seorang mekanik untuk menjaga jentera itu. Okey, mungkin untuk satu hari track day itu anda boleh charge perkhidmatan anda sebagai RM500 hingga RM1,000 untuk satu track day. Track day di sekitar Sepang tu sangat banyak. Okey, jadi sebab tu yang mungkin ramai yang mungkin kurang nampak, tapi insya-Allah beli-beli dekat sana mungkin boleh nampak. Sebab tak silap saya di Malaysia ini dari segi kajian saya. Di Malaysia ini hanya yang ini daripada saya lah, hanya di Sabah dan Pulau Pinang saja yang tidak ada lita lumba sebenarnya. Yang tidak ada lita lumba kekal. Okey, kalau di Perlis kita ada Unimed. Universiti Malaysia Perlis menyediakan lita lumba. Kalau di Kedah kita ada 2 tempat, iaitu di Langkawi dan juga di Lita UUM. Okey, engine technician ini tidak semestinya sebagai untuk pasukan saja, tapi untuk anda boleh menyediakan jentera untuk beli ataupun siapa-siapa di luar sana untuk menyewa jentera anda. Okey, kalau di Penang saya tak nampak lagi lita lumba yang berada di Penang. Kalau di Perak kita ada lita ataupun lita kapur gajah. Okey, lita kapur gajah. Okey. And then maksudnya Cik Syed, kalau ada technician kat luar sana, dia siapkan motor dia, so dia boleh sewakan lah motor dia. Yes, dia boleh sewakan. Betul. Jadi mungkin benda tu orang tak nampak, orang tak tahu nak bertanding dalam pasukan racing sebenarnya. Sebenarnya bengkel-bengkel di luar sana tu boleh menyewakan jentera dia orang. Dia boleh buat promosi, tak ada masalah. Okey, boleh buat promosi benda itu.
Betul Cik Faiz? Apa yang saya maklumkan sebenarnya. Dan untuk penyewaan ini dia juga bergantung kepada rate yang berada di negeri tersebut. Okey, mungkin dekat harga sini di Paris lain, harga di Sepang lain. Jadi terpulang pada anda lah untuk menyediakan berapa cas yang anda kata apa boleh berikan kepada penyewa di luar sana. Okey, kalau di Perak kita ada kapal gajah. Kalau di Sepang kita kalau di Selangor kita ada lebih kurang, kita ada Litar Sepang, kita ada Litar Lumba Rakyat Kuala Selangor, kita ada Litar Sepang Gokat, kita ada Litar Lumba Elit di Subang Jaya. Okey, kalau di Negeri Sembilan saya tak pasti, saya tak nampak, sorry, Negeri Sembilan pun terdapat benar sebab dia terlalu dekat dengan Litar Sepang. Jadi mungkin boleh menggunakan kemudahan di Sepang. Di Melaka kita ada MMC, saya pun tak tahu dia punya status dia di Melaka International Motorsport Circuit. Kalau di Johor kita ada Litar Tangkap, kepunyaan Kementerian Badan Sukan, dan sebelum ni saya pun tak tahu pasti status berkaitan dengan Litar Pasir Gudang. Jadi kalau di Pahang kita ada Litar Pekan, Litar Pekan yang saya pun pasti mungkin bila tu masih terbiar, dan di Terengganu kita ada Litar Gong Badak Kuala Terengganu. Litar Gong Badak Kuala Terengganu, dan mungkin boleh search benda ni, boleh dapatkan. Dan di Kelantan kita ada, sebenarnya itu ada tempat menunggang kuda, tapi tak saya mereka pernah menggunakan litar itu sebagai litar untuk menguji jentera lah, tapi untuk event tak silap saya dulu pernah ada event iaitu endurance dulu, tapi tak tahu dia punya status lagi. Kalau di Sarawak kita ada litar di Miri. Litar di Miri itu litar antarabangsa di belakang IKBN Miri. Saya pernah berada di situ. Okey, dan di Kuching saya pun tak pasti dia punya status berkaitan dengan litar di Kuching, dan di Sabah pun saya tak berapa pasti dia punya status. Jadi berapa banyak litar yang ada di situ, dan mungkin anda di situ mungkin boleh membuat satu kerja ataupun macam cakap tadi boleh menyewa jentera ataupun menawar keperkhidmatan anda sebagai seorang mekanik racing. Alright, mungkin yang ini mungkin boleh membuka ruang, sebab bagi saya kalau di Klang Valley, Lembah Kelang, kalau di Lembah Kelang mostly mungkin dah ramai, tapi di luar sana saya tak pasti sangat, mungkin tak ramai lagi yang membuat servis ini ataupun perkhidmatan ini. Okay, alright, next. Okay, electric and electronic. Dia sama seperti dengan tuner tadi. Dia more kepada komponen komponen alat elektrik, komponen-komponen yang ada di dalam motosikal. Jadi sebenarnya kalau di dalam motosikal itu memang adalah, especially jentera-jentera yang lebih besar, berkuasa besar, memang banyak menggunakan electric and electronic technician. Dan ianya electric and electronic technician ni bukan untuk pasukan-pasukan. Okay, untuk pasukan kita banyak menggunakan pelbagai multitask. Setiap seorang mekanik itu dia multitask. Okey, dia kena buat untuk jentera dia, untuk pemasangan wiring di jentera dia, and then dia kena buat pula untuk di dalam paddock itu ataupun di dalam pit itu menggunakan essential wire bagi mendapatkan bekalan elektrik, and then banyak lagi lah yang berkaitan dengan di dalam paddock itu menggunakan electric and electronic parts. Jadi dekat sini pun anda boleh nampak bagaimana untuk mencipta kerja dalam bidang ini, sebab dalam pasukan itu sendiri sebenarnya bagi sebuah pasukan profesional, sebagai sebuah pasukan profesional, mereka akan ada dia punya jurutera elektronik dia sendiri. Untuk motosikal yang lebih besar lah, contohnya saya ambil contoh macam motosikal yang berkapasiti 200, 600 dan 1000 cc. Alright, next. Seterusnya suspension tuner dan R&D. Mungkin yang ramai yang tahu suspension depan dengan belakang. Betul, saya rasa Cik Wahid pun rasa depan dengan belakang je kan, iaitu fork depan, orang panggil apa, spek udang kan. Fork, and then ada inner, dia punya inner dalam tu, and then termasuk dengan spring fork, termasuklah juga dengan absorber di belakang. Betul, itu yang Cik Faiz faham berkaitan dengan suspension. Yang saya tahu suspension ni memang ada dua, depan belakang lah. Depan belakang. Tapi sebenarnya ada 3 Cik Faiz. Oh, ada satu lagi. Ada satu lagi sebenarnya. Terlepas pandang benda itu. Dia sekali sebenarnya. Jadi suspension tuner ni sebenarnya memang ramai yang tahu depan dengan belakang. Sebenarnya adalah tayar tu juga adalah suspension. Tayar tu adalah suspension. Jadi sebab tu suspension tayar ni dia sekali untuk yang
berkaitan dengan suspension ni, dia ada kepakaran dia, sebab especially motosikal yang berkuasa besar, ada spesialis yang berkaitan untuk suspension. Okay, sebab motosikal besar dia memerlukan peralatan-peralatan yang khas dan juga kemahiran yang sangat tinggi bagi penyediaan ataupun setting berkaitan dengan suspension. Jadi sebab tu yang ramai yang mungkin terlepas pandang, iaitu suspension ini memiliki 3, iaitu suspension depan, okey, betul, ada damper dia dan juga suspension belakang, termasuk juga tayar. Tayar tu adalah suspension sebab dia ada pressure dekat situ. Okey, dia ada boleh kurangkan dia punya angin tayar, ini dia pemanasan tayar tu. Jadi sebab tu dia adalah sebagai satu pekerjaan di dalam sebuah pasukan. Kejap lagi saya akan masukkan penerangan, serba sedikit penerangan tentang organisasi sebuah pasukan. Okey, next, seterusnya. Okey, yang tadi tu sekali lah, ni tire technician yang mungkin ramai yang tak ni sebenarnya. Saya ambil contoh macam apa yang mekanik tengah buat, dia tengah mengisi angin. Selepas dia mengisi angin, dia akan membuat bacaan lah, sebab tire technician ni dia kerja dia khas. Kerja dia khas memang untuk tire saja. Okey, sebab untuk pasang tire, pressure tire, warm up tire, and then selepas setiap kali motosikal masuk ke dalam pit atau ke dalam paddock, dia perlu ambil tire pressure, ini dia perlu memastikan tire ini sesuai untuk tidak kepada pelumba tersebut, and then dia memberikan input dia memberikan pandangan dia kepada pelumba dan juga kepada jurutera tadi, pasukan ataupun ketua mekanik, okey, berkaitan dengan tire. And then dia perlu ada pemilihan tayar, contohnya seperti perlombaan yang lebih besar, sepertinya di MotoGP, di Moto2 atau Moto3 dan juga di Asia Road Racing Championship yang menggunakan tayar yang diallocatkan oleh penganjur. Jadi dia memerlukan strategi yang betul untuk penggunaan tayar. Jadi sebab tu di dalam pasukan, terutama sekali di peringkat antarabangsa, tayar technician ni kerja dia khas. Dia tak ada sentuh benda lain, dia semua tayar. Sebab tu dia sebagai tayar technician ni dia sangat penting. Alright, okay, next. Sebab itulah untuk belajar tire technician, nak belajar tire ni sebenarnya, kalau sebab itulah di luar sana, kedai repair kereta. Dia berbeza. Okay, jadi pekerjaan yang berkaitan di dalam sukan pemotoran, saya ambil contoh sebagai di negara kita adalah machinery technician ataupun juruteknik ataupun juruteknik pemesanan. Okay, di negara kita, ianya telah lama, tetapi macam saya kata tadi, dia ada tapi tak ramai, tak ada. Saya ambil contoh pelajar-pelajar yang belajar berkaitan dengan pemesanan, konvensional ataupun CNC. Okay, konvensional mungkin konvensional dan juga CNC. Konvensional adalah sedang kita faham dia, iaitu mesin-mesin yang menggunakan banyak manual, walaupun dia ada auto lah tu, tapi dia banyak manual, dan komputer numerical control, iaitu mesin CNC. Okey, di negara kita seperti saya maklum tadi, ianya ada tapi tak ramai, iaitu servis ataupun perkhidmatan untuk menyediakan seperti saya ambil contoh seperti head block yang kita nak polish. Okey, ada regulation yang mengatakan head block ini hanya boleh dipolish. Jadi keperluan untuk membuat perkhidmatan itu ada tapi tak ramai. Di negara kita, tak silap saya, memang banyak bengkel-bengkel ataupun syarikat-syarikat pemesanan, tetapi perkhidmatan itu tidak terlalu banyak. Saya ambil contoh seperti di negara kita yang ada di sini, iaitu Nasty Pop Flow dan juga SCSC yang dikenali lah. Sebenarnya ada banyak lagi, tapi mungkin tak ramai lagi yang menawarkan perkhidmatan yang sebenarnya benda itu adalah berkaitan dengan sukan pemotoran. Okey, sebab untuk mendapatkan setup enjin yang baik, sebab enjin dan juga enjin motosikal pelumba tadi perlulah mendapatkan finishing ataupun setting yang baik terhadap head block yang kita nak polish tadi. Itu pun pekerjaan. Sama juga dengan marine technician, recreational vehicle technician, iaitu yang mungkin ramai tahu, itu bagi pun sebenarnya ada perlumbaan dia juga. Saya sekarang ni berceritakan tentang perlumbaan road race ataupun perlumbaan di lintas lumba.
Okay, menggunakan keseluruhan terlumba. Saya tak cerita lagi berkaitan dengan perlombaan drag, perlombaan sprint test. Saya tak cerita lagi tentang perlombaan yang berkaitan dengan motocross. Okay, jadi ini saya ceritakan tentang road race ataupun perlombaan di penggunaan penuh pita lumba. Okay, selain daripada untuk two-way tadi, mekanik ini tadi boleh mendapatkan pengalaman sebagai mekanik go-kart, ataupun mekanik bagi, and then seterusnya bergerak untuk pergi ke sebagai mekanik di dalam sukan perlombaan. Alright, sebab di dalam sukan perlombaan motosikal, terutamanya motosikal, ianya memerlukan kemahiran yang sangat-sangat tinggi. Okey, sebab apa saya kata menggunakan kemahiran yang sangat tinggi? Disebabkan gaji mereka pun tinggi. Saya boleh beritahu yang mekanik perlombaan ini kebanyakannya, terutamanya mekanik yang berpengalaman, mekanik yang berpengalaman di dalam perlombaan, gaji mereka ni lebih kurang 2,500 ke atas. Okey, 2,500 ke atas, dan mungkin ada setengah pasukan ataupun company yang menyediakan some allowance or bonus kepada mekanik itu. Dan mereka boleh mencapai gaji hingga ke 8 hingga 10 ribu. Okey, ini bagi seorang mekanik perlombaan yang berpengalaman di dalam perlombaan. Okey, and then sukan pemotoran. Ramai yang tahu sukan pemotoran ini, macam saya tadi, ianya berkaitan dengan mat rempit. Tapi sebenarnya stigma itu adalah tidak benar sama sekali. Sukan perlombaan ini boleh mendatangkan punca pendapatan yang baik pada kita sebagai motorsport promoter. Motorsport promoter ni memerlukan, saya rasa dekat rumah pun boleh buat live, and then boleh orang kata apa, promosikan barang-barang yang kita nak jual. Saya ambil contoh. Anda mempunyai pengalaman anda mempunyai pengalaman sebagai seorang mekanik, tahu tentang komponen motosikal. Why not anda juga sebagai seorang promoter untuk jual barangan-barangan itu? Sebab anda tahu tentang fungsi barang-barang tersebut dan anda tahu barang-barang apa yang diperlukan untuk sebuah enjin. Okey, disebab itulah sukan pemotoran ni ianya sangat berkait dengan promotion. Sebab tu ada stiker-stiker yang ada dekat motor tu. Okey, bukan suka-suka kita letak stiker dekat depan tu, sebab setiap stiker yang ada di dalam pasukan racing ni, stiker yang berada di dalam di motosikal itu semuanya mempunyai duit tau. Okey, semuanya duit semua tu. Tu bukan bukan tepek letak suka-suka letaklah logo-logo apa-apalah sekalipun Setiap yang ada di jentera itu memerlukan dana sebab itulah kesinambungan bagi pasukan-pasukan untuk berlumba sebenarnya. Sponsor-sponsor tu. Sponsor tu. Jadi sebenarnya bukan duit tu untuk mengkaya, tak, sebenarnya untuk operasi pasukan. Bayar gaji pekerja, untuk penyediaan jentera, untuk penyediaan pergi ke perlombaan, untuk makan minum dan sebagainya. Alright, jadi sebab tu di jentera banyak stiker-stiker tu semua. Okey, jadi sebenarnya bukannya kosong jadi kena belajar benda tu juga. Sebab takut nanti kat luar ni tepek je stiker kan. Alright. Dan juga kepada yang berpengalaman, kepada yang di luar sana ingin membantu pasukan. Okey, membantu pasukan. Anda juga boleh menjadi sebagai seorang writer ataupun jurnalis berkaitan dengan sukan pemotoran. Sebab sukan pemotoran ni ianya memerlukan penulis untuk menceritakan, untuk membantu pasukan bagi menyediakan berkaitan dengan kertas kerja or something like that yang berkaitan dengan pasukan. Okay, ini pun boleh mendatangkan punca pendapatan ataupun mana yang ada pengalaman, bukan pengalaman mana yang mahir tentang komputer, tentang grafik, tentang bahasa-bahasa yang banyak belajar tentang penulisan. Anda juga boleh menyediakan atau boleh menyediakan perkhidmatan anda sebagai seorang penulis kertas kerja or something like that untuk mendapatkan penaja-penaja di luar. Okay, itu pun duit juga hasilnya. Mungkin 10% daripada penajaan itu, 10% daripada penajaan itu anda boleh dapatkan. Kalau kata sekarang 1,000, anda boleh dapat 10,000. Jadi ramai sebenarnya yang mungkin terlepas pandang berkaitan ini, sebab sesebuah pasukan tidak akan berjalan tanpa ada penaja-penaja. Alright? Itu pekerjaan yang berkaitan dengan sukan pemotoran. Okay, next. Cik Bais. Okay. Saya akan menceritakan tentang tentang apa yang ada di dalam sebuah pasukan sebenarnya. Ini daripada kajian saya. Mungkin ada pasukan di luar sana, mungkin ada yang tak ada, ada mungkin ada. Ada yang
di luar di peringkat antarabangsa memang mostly memang mereka adalah jawatan ataupun organisasi dalam sesebuah pasukan. Jadi setiap pasukan tu dia ada prinsipal pasukan ataupun pemilik. Okey, pemilik pasukan ini dia memang confirm lah, dia akan, of course lah, dia kebanyakannya pemilik pasukan ni memang dia akan gunakan dana dia ataupun dia akan mendapatkan pendanaan daripada luar untuk operasi pasukan. Alright, dan kebanyakannya prinsipal pasukan ni atau timuna ni mereka akan menggunakan nama beliau sendiri ataupun nama company mereka. Alright, jadi prinsipal pasukan ni dia sangat penting, sangat ni lah. Senang cerita dia memang owner lah, team owner, dia punya. Okey, dia mainkan peranan penting sebagai sumber utama untuk dari segi dana. Dan beliau juga semestinya, ini pendapat saya, beliau semestinya mempunyai pengalaman. Kalau tidak punya dulu, tapi beliau mempunyai pengalaman di dalam sukan pemotoran untuk menjadi seorang pemilik pasukan. Kalau beliau tidak ada pengalaman, beliau mungkin boleh mencari pengalaman itu. Okey, next, Cik Faiz. And then pengurus pasukan. Pengurus pasukan ini dilantik oleh prinsipal pasukan tadi bagi mengatur segala operasi pasukan. Okey, contohnya seperti nampak seperti mudah, tapi sebenarnya kerja pengurus pasukan ni dia melibatkan tugasan yang daripada pemilik tadi untuk dia maklumkan kepada keseluruh organisasi ataupun operasi pasukan. Okey, pengurus pasukan ni perlu ke gaji? Tak payah kot. Okey, jadi dia menguasai dan membuat tempahan tentang untuk spare parts, alat-alat ganti. Dan beliau juga memberi ataupun membuat perbincangan bersama dengan ketua mekanik, pelumba, krupi, tire technician tadi yang saya bagi tahu tadi tu, untuk kerja-kerja di setiap pasukan. Sebab di dalam sebuah pasukan perlombaan, jika tiada pengurus pasukan, ibarat gantung tidak bertali sebenarnya. Memang ada. Walaupun ianya sekadar tim kecil-kecilan saja, tapi kalau tidak ada pengurusan, memang mostly sangat susahlah untuk menjalankan perlombaan itu. Okey, dan orang kata apa, pengurus pasukan ini jugalah yang orang kata apa, bertanggungjawab sebelum pergi ke perlombaan dan selepas perlombaan. Alright, next. Okey, ketua mekanik memberi arahan kepada mekanik tentang pengubahsuaian. Right? Segala apa semua setting, setup apa semua datang daripada ketua mekanik. Jadi arahan semua datang daripada ketua mekanik. Okey, dan mengenal pasti perarasan yang diperlukan seperti suspension, sprocket, everything semua datang daripada ketua mekanik. Okey, mengubah suspension apa semua, beliau akan berbincang bersama dengan pelumba, dengan kalau kata mekanik ataupun pengurus pasukan itu adalah bekas pelumba, jadi dia akan berbincang untuk mendapatkan perarasan yang lebih baik. Okey, mengenal pasti peralatan yang diperlukan seperti engine parts, tool dan sebagainya. Okey, next. Okey, tuner. Tadi saya dah beritahu tentang pekerjaan dari tuner tadi. Kita dekat negara kita ni memang kita memerlukan sangat tuner. Kalau belia-belia di luar sana, bolehlah carilah kat mana-mana untuk belajar bagaimana untuk menjadi seorang tuner. Okey, sebab tuner ni bagi saya teknologi dah makin maju dan kita sepatutnya memang dah makin ramai dah. Ia memang ada jadi satu pekerjaan sebab sangat lumayan. Alright, ia sangat lumayan. Okey, melakukan pengubahsuaian mengikut arahan yang diberikan oleh ketua mekanik, membuat peralasan pengubahsuaian dengan pantar dan tepat. Sebab kenapa saya tulis pantar dan cepat? Sebab tu tadi saya kata tadi, kemahiran tinggi sebagai seorang mekanik racing. Okey, sekejap lagi saya masuk. Okey, alright, next. Membantu dan berbincang dengan ketua mekanik. Okey, mekanik. Okey, kita next. Okey, kepada mekanik. Okey, mekanik akan mengikut arahan daripada tuner dan juga ketua mekanik, especially ketua mekanik lah, chief mekanik. Dan untuk menjadi seorang mekanik racing ni, okey, dia kena ada pengalaman, kena ada asas dan kena ada kemahiran yang tinggi. Kenapa saya kata ada kemahiran yang tinggi? Sebab anda akan berada di dalam situasi yang tertekan. Dia sangat tertekan. Sebab kan, okey, saya ambil contoh. Perlombaan ataupun latihan orang panggil latihan bebas. Latihan bebas pukul 9 pagi.
Okey, pukul 9 pagi. And then perlombaan latihan bebas selama 15 minit. Okey, selama 15 minit. Kemudian jentera itu, motosikal itu terjatuh dan rosak. Ada yang patah, ada yang pecah. Okey, jadi motor tersebut dibawa dalam pedok dan latihan bebas ataupun kelayakan, sesi kelayakan pada pukul 11 pagi. Pukul 9.30 motor dah ada di dalam pedok. Anda cuma ada lebih kurang 1 jam ataupun 1 jam setengah saja. Daripada pukul 9.30 pagi tadi hingga pukul 11 pagi anda ada 1 jam setengah. Tapi anda tak boleh ambil 1 jam setengah, anda kena masa 1 jam saja untuk menyediakan jentera tu kembali kepada asal. Selalu kita ambil, kita nak setting motor kita dekat kedai-kedai biasa mungkin pagi hantar, petang ambil. Okay. Sebagai seorang mekanik racing, kemahiran yang sangat tinggi, disiplin yang sangat tinggi, kemahiran yang sangat tinggi yang saya beritahu tadi, anda cuma ada masa 1 jam untuk menyediakan jentera itu kembali kepada yang asal. Okey. Jadi sebab tu saya kata tadi gaji mereka ni agak tinggi lah, sebab dia ada allowance lah. Okey. Jadi jangan ya saya. Dia tak boleh, macam contoh mekanik ni dia tak boleh set up sehari sebelum ke, tak boleh? Macam malam sebelum ke, tak boleh dia set up awal-awal? Boleh. Dia okey, dia macam ni. Mungkin yang Cik Faiz terlepas pandangan sikit tadi. Okey, saya katakan tadi, latihan bebas 1 ini semasa perlombaan Cik Faiz semasa perlombaan pukul 9 pagi latihan bebas 1 tadi. Motor tu dah keluar untuk menjalani latihan bebas di dalam lita. Dia pelumba tu terjatuh. Bila pelumba terjatuh, ada kerosakan pada motor. Kalau pelumba tak jatuh, motor tu rosak. Motor tu rosak, tak tahulah jam ke atau something like that lah yang terjadi pada enjin tersebut. Bila terjadi kerosakan pada motor tersebut, beliau cuma ada masa 1 jam untuk menyelesaikan masalah itu. Okey. Jadi selalu kita hantar motosikal kita rosak, pagi kita hantar, petang kita dapat. Okey, ada jangka masa yang panjang. Tapi sebagai seorang mekanik perlombaan, anda kena ada kemahiran yang sangat tinggi dan kena pantas dan cepat. Sebab tu saya tulis kat situ, membuat pelarasan dan penguasaan dengan pantas dan cepat. Okey, dia tak boleh nak lewe-lewe ke or something yang slow atau something ni. No. Tak, dalam perlombaan memang tak ada. Sebab tu saya katakan tadi, dia ni memang dalam situasi yang tertekan. Dia kena berfikir dengan pantas dan cepat. Sebab tu mekanik racing ni kalau kata dia tidak terlibat dalam perlombaan, kalau kata dia tidak terlibat dalam perlombaan ataupun pelumba tidak terlibat dalam perlombaan, jika beliau membuka bengkel di luar, saya pasti ramai yang akan datang. Sebab apa? Kerja-kerja mereka sangat halus, sangat laju dan sangat cepat. Halus, cepat, tepat. Okey, sebab itulah ramai yang kata perlombaan ini sebenarnya tidak membantu. Dia membantu sebenarnya. Ramai yang saya memang sangat-sangat bertegas dalam mengatakan mekanik racing ini sangat-sangat membantu industri-industri kat luar sana. Kita dapat mekanik yang terlatih, bila mekanik dah tak join dah racing, so dia akan merancangkan dunia kita kat luar. So kita nak servis motor, nak hantar repair motor, kita akan jadi lebih mudah lah. Yes, betul. Sebab macam saya kata tadi di dalam perlombaan, kita nak kurangkan kesilapan. Kalau ada kesilapan 0.001 mikron sekalipun, dia akan mengakibatkan jentera itu masalah, orang memberi masalah kepada pelumba atau motosikal itu slow. Bila slow, tak dapat setting setup yang baik, motosikal itu akan duduk di belakang. Jadi setiap pasukan yang bertanding nak menang. Bila nak menang, fokus, disiplin, confirm. Memang kena ada. Jadi sebab itulah elemen-elemen yang ada di dalam sukan pemotoran, mekanik tadi ni sebagai seorang mekanik perlombaan, bila beliau membuka bengkel di luar, pasti kerja cepat, pantas, halus. Confirm. Okey? Dan orang kata apa? Kepada yang luar sana, dekat luar sana tadi, sebab yang saya katakan tadi, penyewaan jentera apa semua tadi semua dan sebagainya adalah bila dah buat benda-benda macam tu, perlulah belajar benda-benda macam ni yang anda akan tahu bagaimana sebuah jentera itu ataupun sebuah pasukan itu menjalankan operasinya dan motosikal itu. Okey, next. Okey, macam saya kata tadi, kalau di dalam Malaysia juruteknik tayar ataupun tayar teknisi tadi adalah mekanik tu ia menggunakan ataupun multitask menggunakan benda yang sama. Okey, jadi sebab tu di luar negara ataupun di peringkat antarabangsa sebenarnya tayar technician is tayar technician, kru adalah kru. Okey, dia berbeza. Tapi kru pit ni sebagai kaki tangan tambahan lah. Okey, sebagai kaki tambahan yang dia memaparkan labboard apa semua. And then labboard tu pun sangat penting. Okey, sangat-sangat penting. And then
itulah antara komunikasi antara pelumba dan juga pasukan, bagaimana untuk mendapat kesan yang baik. Okey. Jadi ini orang kata apa? Sebagai tambahan kepada dalam pasukan, itu kru ataupun juruterima daya. Okay, next. Okey, pelumba. Baru saya masuk tentang pelumba nampak. Jadi sebenarnya selain daripada pelumba dalam pasukan ini tadi, sebenarnya ada banyak peluangnya. Betul tak Pak Syed? Saya cakap banyak. Jadi krit memang something. Kalau di dalam pasukan di negara, bagi sesebuah pasukan profesional sebenarnya ada banyak lagi. Okey, dia orang dalam pasukan tu ada pasukan, ada pelumba, ada jurutera, ada jurutera elektrik, ada pasukan media, ada pelatih kecergasan, ada logistik, ada pegawai perhubungan, PR apa semua. Ini ada pasukan pemasaran dan penajaan. Sebenarnya banyak peluang tu. Cuma saya tak dapat nak sertakan apa yang saya sebut tadi, contoh macam pasukan media. Media tadi yang tadi jurnalis, motorsport promoter, itu semua pekerjaan yang boleh anda cerita sebenarnya. Okey, sebab tu dalam sukan motor ni dia bukan datang hanya sebagai pelumba saja, tapi sebenarnya membuka banyak peluang yang okeylah mai tak tahu. Macam orang nampak kalau join dunia pemotoran ni nak jadi pelumba je. Betul. Yang kita cakap tadi dah ada banyak daripada engine tuner. Betul. Ni. Betul. So banyak peluang lain. Terlalu banyak. Contohlah macam tadi, bagaimana operasi sebuah pasukan tu nak berjalan kalau kata tiada penajaan. Dari segi penajaan tu bagaimana nak cari penaja pula? Kena ada PR. Kena ada PR. Bila ada PR baru boleh dapat penaja. Bila ada PR kena ada pula seorang yang pandai buat kertas kerja untuk membentangkan apa semua. Jadi itu pekerjaan. Pekerjaan yang memang sangat diperlukan. Okey, bila ada pasukan-pasukan tadi, mungkin anda pun sendiri yang dah nampak sekarang ni bagaimana nak menubuhkan sebuah pasukan ini ada. Okey. Jadi sama juga dengan pelatih kecergasan. Pelatih kecergasan ini diberikan kepada pelumba. Pelumba, saya beritahu dia punya kecergasan daripada kepala sampai ke kaki. Sebab semua anggota badan diperlukan di dalam perlumbaan. Kepala, mata untuk fokus, and then tangan untuk brake, untuk clutch, sama juga dengan kaki untuk badan, kiri dan kanan. Jadi sebenarnya bukan untuk pelumba. Jadi mungkin ramai kat sana, sebenarnya pelumba saja. Tapi pelumba pun perlu memastikan dia cergas dengan baik. Okey, pelumba tu mestilah ada dia juga, pelumba ni perlu memainkan peranan iaitu memberikan maklumat kepada mekanik. Kalau dia tak beri maklumat, kalau dia diam je, macam tu jelah motor dia pun. Macam tulah dia punya jentera pun. Okey, dan seorang pelumba pun perlu membawa imej yang baik dan bagus dalam satu pasukan, di luar ataupun di dalam perlumbaan. Okey, next. Okey. Alright. Jadi ngam, alhamdulillah sejam saya bercakap. Okey, mungkin saya ini yang kurang tu insya-Allah anda boleh ni, sebab saya pun bukanlah ada pengalaman sangat, tapi saya ada sedikit untuk berkongsi pandangan saya berkaitan dengan sukan motor ini, yang berkaitan dengan motosikal. Dan di negara kita ada ramai sebenarnya pelumba-pelumba. Kita ada ramai sangat pelumba-pelumba dunia yang memang sangat-sangat popular, yang sangat-sangat bagus. Pelumba-pelumba kita semua hebat-hebat. Pelumba-pelumba di negara kita memang sangat hebat-hebat, tapi kita memerlukan lebih banyak tenaga mahir supaya orang kata apa, pelumba-pelumba kita ini dapat memberikan persembahan yang lebih baik jika ada tenaga-tenaga mahir itu tadi. Jurutera daripada Malaysia, PR daripada Malaysia, grafik media daripada Malaysia, semua daripada Malaysia, pengurus pasukan daripada Malaysia. InsyaAllah seorang pelumba itu boleh menjadi lebih baik. Okey, itu saja daripada saya, Cik Faiz, untuk hari ini. Ngam-ngam. Betul sejam Okay, alhamdulillah. Terima kasih Cik Syed. So, saya rasa memang agak lengkap lah pembentangan Cik Syed pada pagi ni. So, sekejap kita stop dulu slide kita. So, alhamdulillah saya rasa ada beberapa soalan boleh saya bacakan nantilah kepada Cik Syed. So, sementara itu ingin saya ulang sekali lagi kepada belia-belia di luar sana, tuan-tuan dan puan-puan yang join pada sesi webinar kita pada pagi ini, kalau ada persoalan yang ingin tanya direct kepada Cik Syed, macam contoh ada soalan terbuku di hati nak jadi mekanik ke, nak join Cik Syed ke, boleh terus tanyakan pada pagi ini. So kalau ada persoalan apa-apa boleh gunakan fungsi raise hand di ruangan kanan Zoom. Saya akan benarkan tuan-tuan dan puan-puan untuk bercakap lah.
Tapi kalau tuan-tuan dan puan tidak mempunyai mic ataupun tidak mempunyai kelengkapan yang lengkap untuk bercakap terus, tuan-tuan dan puan boleh menggunakan fungsi ruangan komen dan juga fungsi Q&A lah. So kalau kita boleh lihat di sini, Cik Syed kalau dah ready kita boleh terus bagi soalan . Boleh. Ada Boleh, Cik Zulus Mino ni dah Boleh. hand. So insya-Allah saya akan bagi peluang lah. Boleh. Silakan Cik Zulus ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cik Syed. Ya, Syed. Soalannya, mula apa khabar? Sihat? Alhamdulillah, sihat. Terima kasih Cik Zul. Lama tak jumpa. Betul. Apa tu? Okey, soalan pertama. Mula-mula tadi masa Cik Syed terangkan tentang slide tu, ada kita sebut berkaitan dengan stigma. Okey. Soalannya bagaimana persatuan yang berada di Malaysia ni, persatuan pemotoran yang berada di Malaysia ni, bagaimana perancangannya untuk kita positifkan stigma yang ada tu pada anak-anak muda kita yang kita sedia maklum dekat Malaysia ni ramai bila kita sebut anak-anak muda yang terlibat dengan bukan pemotoran ni, ada yang tak belajar secara teknikalnya, tapi diorang ada kemahiran tu, mungkin daripada kawan-kawan, daripada orang kata tengok YouTube, belajar, diorang belajar sendiri. So apa perancangan sukan pemotoran tu sendiri, kata persatuan pemotoran tu sendiri, untuk stigma tu kita buang ataupun kita positifkan dalam kalangan parent dan juga masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, sejauh mana kejaya-kejaya yang Cik Syed dah terangkan dalam kita punya slide pada hari ini boleh menyumbang orang kata boleh menjadikan sebagai satu kejaya yang tetap kepada anak-anak muda kita. Mungkin dia orang rasa benda ni macam ni just musim je kan. Mungkin itu stigma daripada diri diorang sendiri. Mungkin dia orang ada kemahiran tapi tak nampak peluang. Macam mana tu? Itu dua soalan ni. Okey, terima kasih. Terima kasih Jizwan. Terima kasih banyak. Soalan yang sangat baik, yang sangat padu. InsyaAllah. Okey, berkaitan dengan stigma tadi sebab saya pun sebagai salah seorang exco di dalam Persatuan Sukan Bermotor Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Di dalam persatuan kami mempunyai presiden iaitu Encik Syariyuzi, ramai kenal. Timbalan Presiden Ahmad Fazli Syam, Naib Presiden Encik Wazi Abdul Hamid, dan mostly di dalam jawatankuasa Malaysia Motorsport Racer Association ni semua bekas-bekas pelumba yang hebat ada. Ya betul, ada Azlan Syah Kamal Zaman sebagai exco, Zakwan Zadi sebagai exco. Jadi Zakwan Zadi sebagai ahli, Zakwan Zadi sebagai ahli. Ramai sebenarnya yang pengusaha-pengusaha pun ramai juga di dalam persatuan itu. Jadi sebenarnya tujuan kami juga menubuhkan persatuan itu adalah ingin membuka mata orang di luar sana adalah perlumbaan ini juga ada sebagai satu kejayaan. Okey, saya ambil contoh tadi perlumbaan di negara kita, sebab saya mungkin boleh menjawab soalan kepada kedua-dua soalan tadi Zul. Okey. Jadi untuk yang ada pasukan saya berkaitan dengan stigma tadi. Jadi sebab tu kami menubuhkan persatuan ini adalah salah satunya adalah untuk memberi pengetahuan kepada belia-belia di luar sana. Kita ingin mengajak belia-belia di luar sana untuk berlumba di dalam kawasan yang betul. Sebab tu kita ada ramai bekas-bekas pelumba yang top ni untuk berada di semua. Kita punya perancangan memang untuk kita akan buka persatuan itu di setiap negeri. Okey, setiap negeri, sebab setiap negeri itu ada kita pelumba-pelumba yang hebat sebenarnya dulu. Dan mereka juga ada perancangan. Kita pun ada perancangan dulu. Tetapi disebabkan pandemik COVID-19 ni, sebab itulah kami terpencat sikit. Jadi sebelum ini juga saya pernah terlibat, saya dijemput oleh Petronas Kaprik untuk memberi taklimat di dalam klinik Kaprik sebelum ini. Jadi saya pun maklumkan kepada mereka yang perlombaan ini adalah perlombaan yang boleh memberikan punca pendapatan, punca rezeki kepada anda.
Sebabkan klinik kaprik itu tadi datang, kami Petrus Club itu datang kepada sekolah-sekolah, institusi. Jadi kita membentangkan kepada mereka berkaitan dengan tadilah kejayaan dalam perlumbaan. Ini Syarif Rizie berceritakan tentang perlumbaan, bagaimana nak jadi pelumba. Jadi kami ada memaklumkan kepada mereka semua berkaitan dengan perlumbaan ini bukanlah perlumbaan marpi. Sebab saya suka nak kongsikan apa yang Encik Syarif Rizie bagi tahu. Okey, ramai belia di luar sana, okey, dia buat fly dengan badan Superman lah, saya cerita Superman di atas motor. Sebenarnya Superman itu adalah tidak memberi kelajuan langsung sebenarnya. Langsung tidak memberi kelajuan kepada motosikal dan juga pelumba itu. Kalau kata dia Superman atas motor tu, langsung tak memberikan kelajuan tu sebenarnya. Dia memberikan beban kepada motor lagi tu ada. Motor tu tak laju kalau kata dia buat Superman. Seriously, ini Cik Syarif Rizie bagi tahu. Okey? Jadi kita nak bagi tahu, kita nak maklumkan kepada belia di luar sana. Sebab tu kan NGO ini yang berada di luar suka motor perlulah mainkan peranan untuk bagi tahu kepada belia ataupun orang di luar sana perlumbaan ini adalah perlumbaan yang boleh mendatangkan kejayaan dan juga pendapatan. Jadi dari segi pandangan itu terpulang, sama ada nak buat semasa event, nak panggil mereka untuk buatkan satu taklimat ataupun sebagainya. Okay, jadi persatuan itu perlu ada peranan lah untuk membantu pihak kerajaan untuk maklumkan berkaitan apa yang saya maklumkan tadi sebenarnya. Sebab negara kita, insya-Allah, saya yakin dan pasti saya membawa perkara ini lebih daripada 10 tahun sebenarnya. Saya memberi taklimat kepada mereka berkaitan dengan apa yang perlu, apa yang tak perlu. Jadi kita harapkan satu hari nanti negara kita untuk insya-Allah akan menjadi industri sukan pemotoran. Okey, bila jadi industri ia akan jadi lebih besar. Lebih banyak company-company, lebih banyak syarikat-syarikat kita belia-belia sana dan nampak sebab kita kat negara kita ni tak banyak lagi pengeluar barangan performance parts. Tak banyak. Mungkin kita boleh merancakkan lagi. Contoh macam Indonesia dia adalah negara ataupun saya panggil sana industri. Okey, sebab dekat sana racing suit pun dia orang ada untuk buat. Tapi negara kita tak ada. Negara kita tak ada lagi untuk industri buat. Contoh saya kata tadi, sukan pemotoran ini banyak peluang pekerjaan. Contoh, saya nak maklumkan sebab saya tak masukkan dalam slide. Contoh kepada penjahit-penjahit kat luar sana ataupun designer-designer yang ada kat luar sana. Okey, belia-belia yang ada kat sana. Peluang ni tak ada orang buat lagi. Saya cakap terus terang, memang tak ada orang buat. Sebenarnya peluang tu banyak sebab satu racing suit tu berharga RM3,000. Okey, mungkin ada sedikit bila dah ada industri ni kat sini barulah lebih rancak. Bila lebih rancak, lagi banyak income tu akan dapat. Bila kita tak start, selagi tu kita tak akan dapat. Okey, jadi mungkin persatuan tadi, yang pertama tadi, persatuan tadi perlu mainkan peranan memaklumkan kepada belia ataupun orang di luar sana apa yang seharusnya mereka buat ataupun apa yang seharusnya belia-belia kat sana perlu buat. Okey. Yang kedua, berkaitan dengan musim tadi, okey. Kebanyakan pekerja-pekerja ini tadi, kebanyakannya adalah part time ataupun mekanik separuh masa. Jadi sebenarnya beliau adalah mekanik separuh masa di bengkel tempat lain, tapi beliau bekerja di boleh dipanggil oleh pasukan untuk membuat bekerja di dalam pasukan itu. Jadi kat situ dah ada 2 gaji. Mungkin yang ramai tak nampak sebab kebanyakan pasukan di Malaysia ni ada pasukan yang memang full dibayar gaji, memang dia bekerja untuk pasukan itu, tapi ada pasukan yang mereka jemput mekanik yang berada di bengkel-bengkel luar sana untuk menjadi mekanik racing mereka. Sebab ada pasukan yang tidak ada bengkel pun sebenarnya. Tak ada bengkel tapi menjalankan pasukan. Okey, jadi sebab itulah orang tak lewat sana, okey, mungkin by musim. Tapi kena ingat, by musim pun perlombaan di negara kita ni confirm akan ada Asia Road Racing Championship, ada Malaysian Superbike Championship, ada Malaysian Caprik, ada juga event-event tambahan-tambahan yang boleh membantu lebih kurang ada lebih kurang 5 event ataupun kejohanan yang berlangsung. Seperti bola sepak, memang setiap tahun akan ada. Jadi sebab tu saya ambil ringkasan je 15 ke 20 perlombaan saja. Bermakna setiap bulan tu akan ada perlombaan. Itu perlombaan. Belum saya cerita pasal track day. Mungkin dekat luar sana tak nampak isu yang saya beritahu tadi. Track day dan juga perlombaan, 2 perkara yang berbeza yang boleh mendatangkan income pada mereka.
Kalau kata mereka tak wujud, mungkin jauh, dia berada di Perlis, berada di Terengganu, mungkin boleh wujudkan track day di sana. Why not? Satu buah motosikal untuk menjalani itu mungkin boleh buat RM200. Untuk menyertai untuk orang terdiri itu tak perlu buat perlombaan, buat track day. Untuk mereka suka-suka, daripada mereka berlumba kat luar, daripada fly kat luar, tapi dalam track pun tak boleh fly sebenarnya, tak boleh buat Superman. Sinilah kita nak train. Sebab tu dah tadi saya menjawab kedua-dua soalan. Persatuan itu perlulah buat perkara-perkara ini supaya mereka mendedahkan kepada mereka. Tak perlu berlumba di luar sana, tak perlu berlumba di highway or something like that. Dan berlumba di dalam litar. Itu sebenarnya. Cik Zul, terima kasih. Okay, Cik Zul, ada lagi soalan lain? Jelas ya? Cik Zul, okey? Jelas ya? Okey. Boleh Cik Zul? Cuma kita harapkan dengan adanya kita punya sesi Jom Citra Jaya pada hari ini dapat KBS pun bersama-sama bagi orang kata apa, kita buka peluang lah pada anak-anak muda ni untuk yang beginner ni, sebab tengok bakatnya sangat ramai. Betul. Tapi peluang semua peluang dia tak ada. Betul. Kita harap menteri kita sendiri ataupun pihak bahagian pembangunan sukan sendiri boleh lihat daripada perkongsian kita pada hari ini, boleh membuka peluang itu sebenarnya pada anak-anak muda kita, sebab kita ada track yang paling cantik, yang paling bagus di dunia. Even kita ada track latihan di MUA ditangkap yang Cik Syed kelolakan dulu. So peluang kita dah fasiliti kita dah ada, peluang yang kita ada. Kita minta pihak kementerian boleh bukalah peluang ni untuk anak-anak muda kita. Terima kasih, itu je. Terima kasih Cik Zul. Alright, terima kasih Cik Zulhusni. Alright, okay. So kita ada juga beberapa soalan di ruangan Q&A. Sebelum saya bacakan, saya ingin ingatkan sekali lagi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang ingin bertanyakan soalan directly macam Cik Zul tadi kepada speaker kita, tuan-tuan dan puan-puan boleh menggunakan fungsi raise hand dan saya akan benarkan tuan-tuan dan puan-puan untuk bercakap lah. Alright, sementara kita tunggu yang mana yang nak bertanyakan soalan direct kepada speaker kita. Cik Syed, saya teruskan kepada ruangan Q&A ya. Saya bacakan soalan. Alright, so ada soalan daripada Cik Muhammad Asnawi bin Awangku. So, apakah pengalaman pahit manis Encik Nizam dalam industri dunia pemotoran ni? Pengalaman pahit manis Pengalaman pahit tak ada. Pengalaman pahit tu ada, alhamdulillah. Terima kasih kepada Encik Asnawi atas soalan, insya-Allah. Saya dulu pergi perlombaan gunakan duit sendiri. Saya guna duit sendiri. Saya rasa lebih daripada RM20,000 kot saya dah keluarkan semuanya. Modal sendiri? Sebab tu saya punya hashtag buat kerana minat. Jadi kita buat kerana minat, insya-Allah apa yang kita dah lalui tadi tu kita akan dapat hasil, insya-Allah. Sebab kalau kata pengalaman pahit tu rasanya pahit confirm lah bila kalah. Bila pasukan saya kalah memang confirm lah, memang pahit sangat-sangat lah. Macam minum kopi tak ada gula lah kan. Kopi tu pun tak rasa sebenarnya bila kalah. Terbenung sekejap kan. Sebab kita dah penat kan, penat bila pasukan kita, mekanik semua dah buat kerja, kita semua dah buat kerja, semua tiba kalah. Itu memang pengalaman paling pahit lah. Dengan pengalaman paling manis adalah bila saya dapat bekerjasama di dalam sebuah pasukan perlombaan di kejohanan dunia lah di Moto2. Jadi saya dapat bekerjasama, maksudnya saya dapat buat kerja dengan mereka. Saya dapat buat kerja, saya dapat merasai benda tu semua. Jadi itu sangat pengalaman saya yang saya tak boleh lupa lah sampai bila-bila. Jadi sebab tu saya seronok dan saya buat perkara ini dengan betul dan baik, dan saya nak kongsikan benda tu supaya insya-Allah di luar sana lebih ramai lagi orang membuat perkara membuat ataupun menjadi seorang mekanik yang baik, lebih baik untuk masa akan datang. Insya-Allah. Terima kasih Syed soalan. Alright, okay. Terima kasih Cik Syed atas penerangan tu, sebab saya rasa memang kebanyakan mereka yang mula-mula nak venture masuk dunia pemotoran pun memang kebanyakan memang semua guna modal sendiri lah. Itu antara cabaran utama lah kalau sebelum mula-mula kita nak masuk ni. Tapi seperti yang Cik Syed cerita daripada awal tadi, kejaya nak masuk dunia pemotoran bukan setakat nak jadi racer semata-mata. Banyak lagi benda lain yang insya-Allah saya harap beli-beli luar sana nampak peluang ni boleh terus venture. Macam contoh, kita ambil contoh senang macam engine tuner tadi. Memang Cik Syed cakap sini kita mulakan engine tuner. Saya pasti memang tuan-tuan perempuan yang mana pernah dengar pun, even saya sendiri pun macam contoh kita baru beli motor oleh orang gelar motor king lah sekarang, orang super. Betul.
kan kebanyakan dia orang nak lajukan motor, kadang-kadang bukan nak lajukan motor pun, nak sedapkan motor je, nak bagi performa motor tu berada di tahap yang orang cakap sedap lah, berada di tahap yang baik lah. So untuk memastikan motor di tahap yang baik, kita perlukan enjin-enjin tuner tadi. So enjin-enjin tuner ni kita kekurangan. So kalau kita di seluruh negeri pun rasanya tak ramai yang ada. So yang ada pun macam dia part time, dia lah pomen, dia lah tuner, Betul. benda dia. So kalau kita ada seorang pakar yang bukan nak cakap seorang, maksudnya kita ada pakar di setiap bidang, lebih ramai pakar, insya-Allah bukan setakat bidang pemotoran saja. Kita sebagai pengguna motor sendiri dekat luar pun kita dapat manfaat. So itu yang saya rasa Cik Syed dan kami sini nak tekankan lah, supaya lebih ramai dia boleh go to bidang tu. Alright, kita ada juga soalan lain. Sebelum saya bacakan soalan lain, saya ingin ingatkan sekali lagi lah kepada tuan-tuan dan puan-puan, ni Puan Normiza, kalau ada soalan boleh gunakan fungsi raise hand. InsyaAllah kita boleh tanyakan sini dengan Cik Syed, apa soalan yang ada terbuku di hati. Kita boleh terus tanya, sebab bukan senang kita nak ada sesi macam ni dengan Cik Syed ni sendiri. Sebab Cik Syed sendiri macam tuan-tuan puan tengok tadi, memang pengalaman beliau banyak. So ada soalan berkenaan bidang pemotoran, macam mana nak start kerja ke, macam mana ada minat tapi tak tahu saluran mana nak pergi, boleh terus tanya soalan. Alright, terus saya teruskan kepada soalan yang kedua lah. Soalan daripada Encik Ahmad Saifuddin Azri. Saya umur dah 40 tahun. Masih terlambat ke kalau saya nak jadi pomen yang hebat macam Encik Syed? Okey, alright. Terima kasih Encik Pak Saifuddin, saya kenal ni. Okey, saya bukan seorang mekanik yang hebat. Okey, saya bukan seorang mekanik yang hebat dan saya bukan seorang yang hebat sebenarnya. Cuma saya berkongsi apa yang sepatutnya. InsyaAllah mungkin boleh membantu sedikit belia ataupun orang-orang di luar sana berkaitan dengan perlumbaan. Jadi apa yang Cik Saifuddin tanya tadi, boleh jadi pomen tiara, boleh Cik Saifuddin, boleh, tak ada masalah. Sikit pun tak ada masalah untuk jadi seorang pemain tiara. Cuma buat kerana minat dan juga mesti ada keinginan. InsyaAllah memang boleh tiara. Tak ada yang terlambat pun sebenarnya. Sebab tak silap saya, ada juga mekanik-mekanik daripada perlombaan tu, ada yang dah berumur, yang bermula lewat pun sebenarnya. Ada yang datang daripada sebagai mekanik kereta pun ada, sebagai tuner daripada kereta pun ada, yang berumur 40-an, ada ramai sebenarnya Encik Saifuddin. Okey, insya-Allah. Saya bukan seorang pemain yang hebat Encik Saifuddin, sebab saya cuma memaklumkan sajalah, memaklumkan saja apa yang sebenarnya kajian yang saya dapat di dalam sukan pemotoran, terutama sukan pemotoran motosikal. Terima kasih Cik Saifuddin, insya-Allah. Alright, okey. Terima kasih Cik Saifuddin, Cik Syed. Alright, seterusnya kita pergi kepada soalan yang seterusnya lah. Daripada Bernard Isaac. Hai, saya Bernard dari Politeknik Mukah Sarawak. Saya nak tanya pendapat Cik Syed, adakah mak rempit di luar sana patut mencuburi bidang perlombaan supaya bakat mereka tidak disisihkan begitu sahaja? Sudah semestinya lah, sudah semestinya. Tetapi itu untuk jadi pelumba sebenarnya, Cik Faiz, betul kan? Itu untuk menjadi seorang pelumba dan untuk menghindarkan, untuk supaya mereka ni tidak berlumba lah di jalan raya. Okey. Jadi apa yang saya nampak, apa yang saya tahu, mungkin saya bagi tahu tadi, mungkin persatuan-persatuan sukan bermotor, kelab-kelab sukan bermotor mungkin boleh mengadakan track day untuk mengelakkan mereka berlumba daripada berlumba di luar, di jalan raya, sama ada di jalan raya biasa ataupun di lebuh raya. Dua je memang dia akan buat, lebuh raya ataupun jalan raya biasa. Jadi mungkin persatuan-persatuan di luar sana mungkin boleh membantu menjalankan atau mengadakan sesi track day. Okey, sesi track day ni memang bagi saya ini sangat membantu. Bukan kejohanan sukan pun. Just you come in, you have the basic punya kelengkapan seperti glove. Tak ada jaket racing suit pun mungkin boleh pakai jaket yang kulit or something like that. Ada knee guard, ada lututnya guard apa semua, yang kasut kulit, then boleh berada di dalam mungkin boleh mengambil selekor something like that, dan perlu ada something pengawasan lah, memang ada pengawasan. Dan pengawasan yang untuk memastikan jentera itu selamat untuk digunakan di dalam perlombaan, di dalam track day itu tadi. Jadi dekat situ juga boleh membantu penduduk setempat bila adanya track day or something like that, confirm mereka akan beli
barangan di workshop, mereka confirm akan ada yang menjaga air, ada yang sebenarnya banyak, dia membuka peluang banyak pekerjaan sebenarnya dalam tu. So itu satu, sebab bagi saya sukan pemotoran ini sama popular dengan bola sepak ni. Percaya tak dekat saya? Betul. Ni bukan saya nak terlalu confident, tak, tetapi bagi saya sukan pemotoran adalah sukan yang sama popular dengan bola sepak. Siapa yang tidak kenal dengan Valentino Rossi, siapa yang tidak kenal dengan Marc Marquez, okey, siapa yang tidak kenal dengan yang terbaru, juara dunia Joan Mir, okey. Jadi ianya sama popularnya dengan sukan bola sepak. Jadi apa yang Cik Benedict Cik Benedict cakap tadi, untuk membawa tadi mereka ni berlumba ataupun ke arah yang benar, jalan yang benar. Okey, bawa mereka sekali, mungkin kalau di Mukah mungkin tak ada, paling dekat di Miri, okay, ataupun di Kuching. Mungkin persatuan-persatuan boleh membantu mereka untuk mengadakan sesi-sesi ini tadi sebenarnya. Dan mungkin Jabatan Masyarakat Negara juga mungkin boleh membantu setiap tempat tu, setiap ITA tu, mungkin something yang boleh, siapa konsultan boleh uruskan penyediaan racing suit or something like that, ini sewakan, dan why not, begitu pun boleh membantu sebenarnya. Bagi saya yang saya nampak, mungkin dari segi penyediaan jentera tu mungkin tidak, tapi seperti racing suit, benda yang tahan asap, helmet, glove semua, mungkin setiap Jabatan Masyarakat Negeri tu ada benda tu, dan mungkin benda tu boleh disewakan, why not, insyaAllah. Terima kasih Cik Syed dan juga Cik Bernard kerana mengajukan soalan tadi. So kita ada juga lagi beberapa soalan. Sebelum saya menyentuh ke soalan sebelumnya, saya ingin kupas sikit lah penjelasan daripada Cik Syed tadi. Macam contoh, saya ingin berkongsikan, sebelum ni kita ada laksanakan program Belia Bestari, program BBEST. So program BBEST ni, peserta-peserta program adalah daripada belia-belia berisiko, belia yang dah masuk sekolah juvana. So kita ingin ubah stigma masyarakat kepada belia-belia berisiko ni. Kita bantu, kita carikan pekerjaan untuk diorang. So antara belia-belia berisiko yang dah join program BBEST ni, yang saya ingat ada sebelum ni, kita ada salah seorang peserta ni, memang sebelum ni dia memang biasa curi motor, rembat motor. So mereka ni dia berada di jalan yang salah ketika pada waktu yang salah. So kalau macam contoh kita boleh halakan mereka ni, dia mungkin boleh jadi pemain yang baik. Sebabnya kalau dia tahu macam mana nak buka kunci, macam mana spek motor, dia tengok saja dia dah boleh tahu, oh motor ni senang je dia nak start enjin dia tanpa perlu kunci pun. So kalau daripada observation skill dia saja dah hebat, insya-Allah saya rasa belum kita boleh bagi sedikit basic, insya-Allah saya rasa dia mungkin boleh jadi mekanik yang hebat. So itu antara benda yang saya ingin cakaplah kepada belia-belia di luar sana. Tak semestinya you all masuk dunia pemotoran ni nak jadi racer je semata-mata. Macam kita cakap daripada awal tadi. Tak semestinya orang nampak racer. Di sebalik racer tu, kalau racer tu seorang je pergi race, dia tak boleh menang. Kalau dia tak ada tuner, dia tak ada mekanik dia tak boleh menang. So itulah sikit. So kita teruskan kepada soalan seterusnya ya Cik Syed. Boleh. Alright, kita ada soalan daripada Puan Nomiza. So ada tak pengalaman, Cik Syed boleh tak sharekan pengalaman pemain-pemain ataupun mekanik wanita dalam sukan pemotoran, dan adakah kejayaan ini sesuai untuk wanita? Yang kalau ada boleh kongsikan sikit. Okey. Terima kasih kepada Cik Puan Norizan Noriza. Terima kasih Noriza. Untuk pelumba perempuan, wanita memang ada. Bermula tak silap saya pada tahun 2003. Okey. Nama dia Nini, nama dia. Dia tak silap saya, dia adalah pelumba wanita pertama untuk motosikal. Pada 2003 ataupun 2004 tak silap saya. Dia pelumba pertama yang saya nampak depan mata saya lah. Okey. Diikuti oleh pelumba Farah Melina Ismadi. InsyaAllah saya boleh ingat nama-nama dia orang ni semua sebab saya berada di situ. Sebab tu saya boleh ingat nama-nama mereka. Dia Farah Melina Ismadi, and then diikuti oleh Nasha Elzira, dan ada lebih kurang selepas itu ada lebih kurang 3-4 Siti Nora Fiza, siapa lagi yang terbaru, YouTuber tu, siapa nama, Atika ke nama-nama dia. Okay, jadi memang ada pelumba-pelumba wanita. Cuma saya tak nampak lagi mekanik wanita sebenarnya. Mekanik wanita tu memang saya tak nampak. Di dalam perlumbaan lah, di dalam perlumbaan. Sepanjang yang saya lalui, yang saya dapati sedikit pengalaman saya ini, yang saya tak nampak lagi mekanik wanita berada di dalam sukan perlumbaan. Untuk motosikal lah, untuk kereta saya tak pasti sebab saya memang terlibat untuk motosikal saja. Jadi untuk
wanita menjadi seorang mekanik perlumbaan, why not? Sebab bagi saya enjin untuk motosikal ni dia lebih ringan berbanding dengan kereta. Dan dia punya dalam perlumbaan pun kita nakkan benda yang lebih light, lebih ringan supaya dia lebih laju, lebih baik. Okey, jadi kebanyakan barang-barang yang ada di dalam ataupun parts yang ada di dalam jentera semua, kebanyakan semua ringan-ringan. Tak ada yang berat-berat. Okey, paling berat pun saya the whole body lah. Itu yang paling berat lah. Tapi untuk mekanik wanita, why not belia di kat sana untuk menjadi seorang mekanik wanita? Tak ada masalah. Dan KBS tadi pun menyediakan, KBS juga menyediakan institut latihan kemahiran belia dan sukan iaitu ITBN dan IKTBN untuk belia-belia kat luar sana untuk mempelajari bagaimana untuk menjadi seorang mekanik. Semua KBS dah menyediakan semua platform sebenarnya untuk belia-belia kat luar sana. Macam mana nak jadi mekanik racing tadi saya kata tadi kan? Macam mana nak jadi engine technician? Anda kena belajar daripada basic, daripada asas. Kalau kata yang tak ada asas lah. Okey, mungkin dia sebab sebenarnya tidak semestinya perlu ada benda yang spesifik untuk ni, tak. Tapi untuk menjadi seorang mekanik racing, anda perlu ada asas, perlu ada basic. Bila ada basic, anda boleh pergi ke kemahiran yang lebih tinggi tadi tu. Okey, yang memerlukan masa 1 jam untuk overhaul, top overhaul, untuk menyediakan jentera tu daripada rosak kepada lebih baik. And then untuk yang yang belajar untuk machinery, kita ada menyediakan kursus-kursus yang banyak, kursus otomotif, mechanical, jahitan untuk buat racing suit or something like that. Nak belajar tentang macam mana masak tu, and then boleh jual dekat event-event. Apa lagi yang tak ada, semua kita dah sediakan untuk beli-beli dekat luar sana. Cuma nak atau tak nak. Alright, Maniza, terima kasih. Apa yang saya boleh kupas sikit lah daripada Cik Syed tadi, maksudnya dunia pemotoran ni tak spesifik gender lelaki sahaja boleh join. Ya, tak. Perempuan pun boleh join. Khusus perempuan boleh. Ni kita perlukan lebih ramai lah. Kalau dapat perempuan engine tuner tu, lagi laju rasanya pelumba tu buat motor. Lagi semangat dia. Lagi semangat dia, yang cantik tu, lagilah dia punya orang kata apa, lagi dia baik. Tak kalah. Sebab engine tuner ni dia tak pakai spanner. Dia cuma laptop. Dia ambil laptop, dia just use dia laptop. Dia ambil laptop, dia tengok, okay, alright, di sini. And then dia tune. That's all. Maksudnya dia kira kena pakar software tuning tu je lah. Dia tak perlu sentuh benda-benda part-part kotor lah orang cerita. Adalah, cuma mungkin dia kena pasang exhaust sensor. Exhaust sensor tu ada kat luar kan, kat luar tu mungkin ambil layar sikit, buka, ni pasang exhaust sensor, masang sikit-sikit macam tu lah. Sebab yang lain, camshaft dia tak pasang, dia tak buat benda-benda macam tu. Jadi mekanik yang akan buat benda macam tu. Tuner cuma dia tunekan motor itu di atas mesin dyno ataupun di pedal. Dua tu, yang ambil laptop, yang ambil data dia, terus dia check balik dia punya data terhadap motor sekali tu. Okey? Okey, terima kasih Cik Syed. Kita ada lagi persoalan daripada Cik Zul. Cik Zul, ada lagi soalan lain ke nak tanya? Okey, ada satu soalan dan juga perkongsian lah saya nak share sikit. Pada tahun 2007, 2008 itulah, KBS waktu tu kita memang, Kementerian Belia dan Sukan memang sangat orang kata membudayakan sukan pemotoran tahun 2008. Sebab saya terlibat dengan sukan pemotoran masa saya lapor diri di Jabatan Sukan Negeri Johor. Saya duduk di bawah unit sukan bermotor di JBS Johor. Saya buat motocross, saya buat kaprik, sprint test dan sebagainya lah. Terlibat bersama dengan waktu tu kerjasama kita MUSC. Saya rasa Cik saya mungkin kenal kot tim MUSC. So kita orang memang terlibat dengan secara, waktu 2008 tu memang antara memang KBS memang menjadikan sukan motor ni sebagai satu sukan pelancongan di negeri Johor. Dan kita pun di Johor pun kita jadikan sukan motoran ni sebagai sukan pelancongan di Johor. Bekerjasama dengan Kementerian Pelancongan, waktu tu menteri dia Datuk Seri Azalina, bekas menteri belia kita dulu. Dan waktu tu menteri belia kita Datuk Ismail Sabri. Okay, so pandangan Cik Syed, bagaimana KBS boleh buat balik lah orang kata kita apa perancangan yang KBS boleh buat, pandangan daripada peribadi Cik Syed lah, bagaimana KBS boleh buat balik sukan bermotor ni, kita naikkan balik pada tahun-tahun akan datang. Alright.
Okay, terima kasih Cik Zul. Terima kasih banyak-banyak. Okay. Mungkin saya boleh sedikit idea atau pandangan saya, Cik Faiz boleh? Cik Faiz? Boleh, silakan. Okay, terima kasih Cik Faiz. Okay, pada pandangan saya dan hemat saya lah, yang tidak mempunyai banyak sangat yang saya cuma sekadar berkongsi saja. Jadi apa yang saya beritahu tadi adalah contoh macam tadi lah, mungkin setiap persatuan ataupun Jabatan Pendidikan Sukan Negeri mungkin boleh memaklumkan kepada persatuan-persatuan sukan memotor atau kelab-kelab sukan memotor yang berdaftar dengan PJS atau something like that, mungkin boleh mengadakan sesi-sesi yang saya kata tadi, sesi track day, sebab kita ada banyak di Talumba. Okay, dan saya rider-rider pun boleh datang daripada jauh sebenarnya. Mungkin sesi-sesi ini yang diperlukan sebenarnya diorang yang berada sekarang ni lah, yang kebanyakannya di luar sana mempunyai motosikal sendiri, dan motosikal itu pun boleh berada di dalam Talumba untuk mereka merasai ataupun untuk memberi peluang kepada mereka untuk menyertai sisi terlibat di dalam perlombaan di dalam Talumba, bukan perlombaan tapi di dalam Talumba. Itu satu. And then yang keduanya, mungkin boleh menyediakan sedikit dana yang saya kata tadi, dan dana ini boleh diguna pakai sepanjang masa, iaitu penyediaan bukan jentera tapi penyediaan seperti perkara-perkara asas dalam perlombaan tadi untuk belia-belia di luar sana mengikut saiz, boleh mereka gunakan atau sewakan kepada jabatan sukan atau konsultan yang dilantik untuk menggunakan perkara asas lagi yang memang dia tak mampu untuk beli sebenarnya. Contoh macam racing suit tu berharga RM3,000, RM4,000 ataupun RM2,000 yang paling murah. Okey, jadi penyediaan itu yang mereka kurang ada. Walaupun sekarang ni ada yang jual second hand apa semua, tapi mungkin KBS boleh mengadakan sesi-sesi ini, sesi track day bersama dengan Jabatan Sukan Negeri. Okey, yang ini mungkin boleh buat setiap minggu ataupun bukan setiap minggu ataupun setiap bulan, something like that, macam kita. Okey, tangkap track day with KBS or something like that. Mungkin boleh mengajak diorang ni untuk dari masa yang sama, sebelum berlumba, sebelum mereka berada di dalam lita, untuk berada di dalam lita, mungkin situ boleh bagi taklimat, mungkin situ boleh bagi pandangan kita bagaimana untuk jadi seorang pelumba. Meski kat situ boleh mempergunakan bekas-bekas pelumba kita tadi ni, boleh memanggil orang tadi ni untuk berlumba dengan betul, something like that. Kita terbuka pada orang luar. Okey, jadi mungkin ini pandangan saya, dapat saya lah. Mungkin benda ni boleh membantu setiap negeri. Okay, bagi saya setiap negeri tu ada bekas-bekas pelumba yang hebat-hebat. Memang ada yang hebat-hebat. Jadi mungkin boleh memanggil mereka, jemput mereka sebelum mereka memulakan sesi track day tadi. Mungkin dia boleh bagi taklimat or something like that berkaitan dengan sukan perlombaan, bagaimana nak jadi seorang pelumba yang betul, macam mana, something like that. Okay, saya rasa saya dah bagi pandangan saya. Alright, okay, terima kasih Cik Syed. So saya rasa banyak dah soalan-soalan kita. Cik Syed okey lagi? Oh, saya okey. Saya okey, alhamdulillah. Rasa macam lama dah bercakap tu, mungkin. Apa, sebab dah biasa mengajar kan? Right, okay. Kalau Cik Syed okey lagi, kita rasa sebab ada lagi persoalan-persoalan ni, saya rasa elok kita jawab sebabnya memang soalan sendiri pun saya pun berminat nak tahu jugalah. So kita ada soalan seterusnya daripada Cik Muhammad An-Nazim Ibrahim, dan saya rasa soalan ni pun Cik Syed dah jawab waktu penerangan tadi, tapi tak apalah, kita jelaskanlah. Alright, daripada Cik Nazim, apakah pandangan Tuan Syed berkenaan cadangan lain kepada pihak KBS sendiri dalam usaha untuk turut menambahkan minat warga Malaysia dalam menceburi bidang pekerjaan bidang pemotoran ini? Ini ulang balik. Apakah pandangan Tuan Syed ataupun cadangan-cadangan lainlah kepada KBS atas usaha yang boleh kita buat untuk tambahkan minat-minat warga Malaysia untuk menceburi bidang pemotoran ini? Bila nak mengatakan untuk mengajak mereka, kita nak mengajak belia ataupun orang di luar sana untuk memahami. Jadi pendekatan kita adalah hebahan. Kita perlukan hebahan yang lebih luas. Okay? Hebahan yang perlu detail berkaitan dengan sukan pemotoran, especially sukan pemotoran motosikal. Sebab bagi saya, sukan pemotoran motosikal Malaysia ni telah mencipta sejarah Malaysia je sebenarnya. Okay? Untuk pengetahuan, di negara kita ataupun saya boleh beritahu, rakyat Malaysia ataupun rakyat di Asia Tenggara yang pertama memenangi kejohanan di MotoGP adalah rakyat Malaysia. Selepas negara Jepun. Selepas Jepun, di negara Asia, selepas Jepun adalah Malaysia yang memenangi kejohanan di MotoGP, iaitu Khairul Idham Pawi. Dia bukan setakat untuk Malaysia, tapi untuk Asia Tenggara dan juga negara yang kedua selepas Jepun.
Jadi kenapa kita tak buat hebahan tu secara berterusan? Secara lebih detail. Okey, macam saya kata tadi, kita ada ramai sebenarnya bekas-bekas pelumba yang boleh menjadi ikon perlumbaan di setiap negeri itu. Jadi boleh bukan nak kata mempergunakan mereka, tapi boleh memanggil mereka untuk berkongsi ataupun boleh berceritakan, bagi tahu tentang pekerjaan ataupun apa-apa yang berkaitan dengan sukan pemotoran, terutama sukan motosikal. Tidak semestinya kita panggil Syarwizi untuk pusing satu mesin. No. Bukan saya kata tak boleh. Tetapi penat lah dia kan untuk pusing satu mesin. Jadi why not kita boleh panggil, contohnya kita ada contoh macam kayak orang Pawi. Dia orang Perak. Mungkin boleh jadikan dia negeri Perak. Ikon Sungai Pemotoran negeri Perak. Kalau Idam Pawi. Okay, boleh survey or something like that, dan boleh menjadikan mereka untuk menjadikan dia sebagai instructor or something like that. Boleh membuat latihan-latihan. Okey, contohnya bukan setakat kursus-kursus martial, mungkin boleh buat kursus-kursus asas perlumbaan. Kursus asas macam mana untuk menjadi seorang instructor. Okey, instructor perlumbaan. Kita perlu ada wujudkan benda itu. Sebab bagi saya kebanyakan instructor, pengajar, pelatih kecergasan, nanti semua ada. Tetapi kita tidak ada lagi spesifik pelumba ini kita jadikan dia sebagai jurulatih. Sebenarnya mereka ini boleh jadikan seperti jurulatih. Gambar aku satu bagi nampak ni. Okey. Jadi why not bekas-bekas pelumba yang ada dekat negara ni kumpulkan, buatkan satu latihan, buatkan satu khusus supaya mereka layak untuk menjadi jurulatih dan untuk memberi latihan kepada setiap jabatan sekolah negeri tadi. Sebab setiap negeri tu ada. Sarawak sendiri pun ada. Sarawak kita pernah dulu pelumba ini bertanding di Asia Road Racing Championship, iaitu Ahmad Abdul Qadir. Ada Ahmad Abdul Qadir sangat bagus di dalam perlumbaan. Di negeri Sarawak mungkin ramai yang tak tahu. Kita ada ramai lagi di negeri Perlis. Ramai bekas pelumba World Cup Moto3 ataupun GP125, iaitu Eli Ezra Riza Ilyas, negeri Perlis. Ramai sebenarnya yang kita lantik dan boleh jadikan mereka sebagai jurulatih. Dan ini boleh membantu Jabatan Bersukan Negeri dan juga seterusnya Kementerian Bersukan untuk bahan berkaitan dengan sukan pemotoran ini supaya mereka lebih tahu dan faham. Gunakan mereka ini, bukan gunalah maksud saya, lantik mereka ini, jadikan mereka ini supaya ianya dapat membantu belia-belia ke arah sana untuk ke arah yang lebih baik. Bekerjasama dengan setiap lita-lita perlumbaan yang ada kat negeri itu. Alright, okey. Terima kasih Cik Syed. Saya rasa berdasarkan soalan tadi, saya sendiri pun ada sikit soalan lah sebelum kita ke soalan lain. So izinkan saya Cik Boleh. So saya sendiri ingin bertanya, kalau Cik Syed ada tak kursus-kursus yang Cik Syed ada handle sendiri atau buat sendiri secara personal, macam contoh macam Cik Syed cakap tadi lah, kursus asas perlombaan ke, asas nak jadi motor instructor ni ke, ada tak yang Cik Syed handle sendiri? Mungkin boleh luasan berminat, boleh terus sertai. Sebelum ni saya pernah mengadakan 2 kursus, saya pernah mengadakan 3 kursus. Okey, iaitu yang pertama kursus dial camshaft. Okey, mendial camshaft. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah menganjurkan kursus asas dynamometer ataupun kursus asas tuning. Kursus asas tuning saya pernah anjurkan sebanyak 3 siri. Saya pernah buat sebelum ni, 3 ke 4 siri. Saya pernah anjurkan di Lita Lumba Tangkap, termasuk dengan kursus dial camshaft sebanyak 2 siri dan kursus water transfer film. Okey, water transfer film ni untuk cover set tadi, untuk pemikiran cover set. Saya pernah buat sebelum ni, tetapi buat setakat ni untuk kesinambungan tu saya agak kesibukan, busy, tapi yang itu bukan untuk personal, saya bukan buat personal, saya buat bersama dengan di tempat saya iaitu Arkitek Ben Pago. Saya pernah buat sebelum ini bersama dengan kerjasama Lita Lumba Tangkap. Lita Lumba Tangkap termasuk dengan pejabat berisukan daerah Tangkap pada ketika itu, pada 2018 saya pernah anjurkan, dan dia punya permintaan sangat ramai. Saya buka cuma untuk 20 orang tapi yang mohon 800 orang. Jadi mungkin boleh nampak dekat luar sana yang bagaimana industri ini dapat membantu menjadikan pendapatan mereka. Mungkin selepas ni, why not, bahagian pembangunan sukan boleh nampak untuk benda ini, untuk menjadikan mereka sebagai seorang yang boleh
mencipta nama sebenarnya, boleh mencipta nama. Mereka juga sebenarnya mekanik kita ni boleh mencipta nama. Saya ambil contoh macam mekanik yang berada di Moto2 sekarang, iaitu Mr. Habib. Kita panggil dia Mr. Kenik nama dia. Okey. Beliau telah berada di kejohanan MotoGP sebagai mekanik di kategori Moto2. Saya rasa lebih daripada 9 tahun dah. Okey. Dan dia pun ada page dia sendiri dah. Likers dia ramai dah. Okey. Dan peluang sebenarnya mekanik perlombaan ini mendapatkan pengalaman di peringkat antarabangsa. Tak perlu sampai ke MotoGP, sampai ke peringkat Asia Road Racing Championship. Mekanik saya cakap tadi, mekanik ni tadi bila dah ada peringkat di antarabangsa, bertanding di peringkat antarabangsa, secara tak langsung mereka akan dapat melihat kerja-kerja kerja-kerja mekanik yang berada di luar negara kita. Contoh daripada Japan, daripada China, daripada Korea, daripada India, daripada Indonesia, daripada Thailand, daripada Australia, ramai sebenarnya. Ada yang daripada Spain, ada dari Germany, ada banyak. Jadi bila mereka dah mempelajari, dah nampak benda tu, jadi mereka secara tak langsung akan belajar dekat situ dan seterusnya. Bila buka mereka sendiri, dia orang tahu apa spesifikasi sebenarnya untuk menjadi seorang mekanik atau membuka mekanik yang lebih baik. Alright, okay, terima kasih Cik Syed. Saya rasa sesi kita dah sampai ke penghujungnya lah. So sebelum saya akhiri, saya rasa saya ada satu soalan. Boleh Cik Syed. Boleh. Ada soalan last daripada Cik Muhammad Ihsan. Saya dari umur 13 tahun memang minat bidang mekanik ni, tapi sampai sekarang saya tak dapat peluang nak belajar pasal bidang mekanik. So soalannya, dekat mana yang saya boleh belajar dalam bidang mekanik? Sekarang umur saya 24 tahun. Sekarang umur 24 tahun. Okey. Kalau nak belajar bidang mekanik ni, tak apa kot saya masuk institusi lain, tak apa, tak ada masalah kot, tak ada isu kot. Boleh ya? Okey, jadi untuk di negara kita untuk khusus motosikal, IKBN Jitra ada mewujudkan khusus motosikal sampai tahap 3. Okey, tahap 3 ni IKBN Jitra menawarkan sampai ke tahap 3, termasuk dengan Kolej Kedah di Kedah. Okey, di di Sungai Petani. Hanya 2 tempat ni saja yang menjalankan khusus motosikal tahap 3. Tempat lain tak ada. Okey. Dan ada lebih kurang 66 giat mara di seluruh negara menjalankan khusus asas untuk menjadi seorang mekanik motosikal. Okey, ada 66 giat mara di seluruh negara yang menjalankan khusus asas untuk menjadi seorang mekanik motosikal. Alright. Jadi mungkin Cik siapa tadi? Soalan tadi daripada Cik Ihsan. Okey, kalau Cik Ihsan untuk menjadi seorang mekanik atau nak mempelajari bidang ini, mungkin boleh menarai ataupun mencari search mana-mana tempat yang berkaitan dengan yang saya bagi tadi, iaitu IKBN Jitra, Kolej Kedah dan juga giat mara. Sebab giat mara ada 66. Daripada 222 giat mara di negara kita, ada lebih kurang 62 ke 66 giat mara yang menjalankan khusus motosikal. Khusus untuk motosikal, untuk menjadi seorang mekanik. Dan kemudian mereka akan membantu pula untuk membawa anda pergi ke bengkel-bengkel yang terlibat. Dan saya pun akan ada program tak lama lagi bersama dengan Mara untuk sesi taklimat ataupun sesi berkaitan dengan bagaimana untuk membuka sebuah bengkel panggil apa? 5S. InsyaAllah. Alright, okey. Terima kasih Cik Syed. Saya rasa memang cukup lengkap dan komplimen lah memang persoalan-persoalan kita daripada sesi kos yang Cik Syed daripada awal kita bermula pukul 10 pagi tadi. So saya daripada pihak Urustia ingin mengucapkan sekali lagi ribuan terima kasih banyak-banyak kepada speaker kita. Dah banyak berkongsikan pengalaman. Rasanya habis saya liur dah bercakap untuk ini. Dan juga menjawab soalan-soalan. Terima kasih juga kepada menjawab soalan-soalan daripada mereka yang hadir pada sesi webinar kita pagi inilah. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada sesi webinar kita pada pagi ini, dan diharap sesi pada pagi ini membuka minda, membuka tuan-tuan dan puan-puan tentang ruang dan peluang belia untuk involve dalam bidang pemotoran ini, dan kita harapnya dapat mengubah stigma masyarakat. Tak semestinya bidang pemotoran jadi resa semata-mata, dan juga bidang pemotoran ni setakat nak jadi mak rempit je semata-mata. Betul. InsyaAllah saya berharap kita dapat mengubah stigma itu pada hari inilah, dan diharap manfaat ini dapat dikongsikan bersama kepada mereka yang tak dapat hadir. InsyaAllah sesi ini kita juga rekodlah, kita akan muat naik dalam YouTube Jabatan Belia Sukan Negara insyaAllah. So sebelum saya akhiri sesi webinar Jom Cipta Kerja kita pada pagi ini, Cik Syed sedikit kata-kata terakhir, kata-kata semangat, kata-kata amanat untuk dunia pemotoran, harapan Cik Syed, apa-apa yang boleh kongsikan sikit kata-kata akhir. Okey, terima kasih kepada Cik Faiz. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Jabatan Belia Sukan Negara di atas jemputan, dan saya harapkan
saya bukan cerita tentang untuk jadi seorang pelumba, tapi saya ingin berceritakan tentang bagaimana kejaya yang berada di dalam perlumbaan itu supaya anda di luar sana boleh nampak sebenarnya ada banyak peluang-peluang yang boleh mendapatkan pendapatan, punca pendapatan kepada anda. Boleh buat di rumah, boleh buat di bengkel ataupun buat di mana-mana saja yang insya-Allah ianya juga boleh menjadi kata apa, pemangkin kejayaan anda. Dan mungkin kat situ nanti anda akan berada di peringkat terbangsa dan akan nampak, dan insya-Allah saya doakan kepada anda yang berminat mungkin boleh berada di satu peringkat yang lebih tinggi insya-Allah. Itu saja, terima kasih. Alright, okey. Sekali lagi ribuan terima kasih kepada Cik Syed dan kepada mereka yang hadir. InsyaAllah dengan itu kita akhirlah sesi webinar kita pada pagi ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi untuk sesi seterusnya. Kalau ada apa-apa persoalan boleh hubungi pihak urus dia. Kalau ada request ke daripada tuan-tuan dan puan-puan luar sana, mungkin lepas ni kita nak buat topik apa pula, boleh juga utarakan kepada kami. InsyaAllah. Terima kasih sekali lagi. Saya rasa banyak kali dah ni kepada Cik Syed. Memang saya rasa memang banyak-banyak memberi manfaat lah. Saya pun banyak dapat kontak daripada WhatsApp, daripada ruangan komen, banyak memberi input-input menarik lah untuk sesi pada pagi ni kepada speaker kita Encik Muhammad Cik Syed. Sebabnya memang seperti kita cakap daripada awal tadi, kebanyakan orang tahu dunia perhotelan ni menjadi mak rempit je. Tapi harapnya hari ni ubahlah stigma pemikiran masyarakat di luar tu lah. InsyaAllah, terima kasih sekali lagi. Dengan itu saya akhirilah sesi webinar kita pagi ni. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.